Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita sambung sesi pertama tadi. Sesi pagi tadi kita cover tentang literature review untuk bab 2 ni. Jadi kita dah cover sampai huraian tentang teori. Okey, kita sambung untuk sesi petang ni untuk template pemilihan teori kajian. Sebenarnya template yang saya tunjukkan template ni, okay, template yang sebelum ni pun saya ada tunjuk kan, ayat-ayat isu-isu semasa ni dan juga contohnya dekat 2.2 ni kalau kita nak buat bina literature review. So semua perkara ni kita akan buat dan juga bincang pada minggu depan, hari Sabtu minggu depan. Jadi just dekat slide ni nak tunjuk untuk apply. Jadi kita nak pilih teori. Contohnya template untuk pemilihan teori kajian lebih kurang macam ni lah. Jadi ni basic basic dulu tunjuk. So kita ada teori A dan ada teori B. Jadi setiap ini ada kajian kajian A, kajian B, kajian C, kajian AA, BB. Jadi saya tak ada letak nama spesifik tapi ada 5 kajian. AA, B, C, AA dengan BB, ada 5 kajian. So kita kena rekodkan dia punya tahun kajian dia untuk bidang apa. So si A ni dia pakai teori A, apa justifikasi dia. So A ni dia guna berapa pemulih ubah, apa metod dia pakai, apa teknik analisis yang dia guna, apa dia punya unit analisis atau responden, apa dia punya dapatan ataupun dia punya bukan atau dan cadangan. Jadi kita kena fill in semua untuk kajian A kena isi, kajian B pun kena isi, kajian C kena isi. Okay, ini untuk yang gunakan teori A dan yang ini yang gunakan teori B. Jadi ini pun teori BB, jadi kena isi semua. So kesemua kelima-lima kajian ini merujuk kepada kita punya kajian lah, sebab atas tu letak tajuk kita. Untuk tajuk research kita ni kita menemukan ada 2 teori. Ada 3 kajian menggunakan teori A, ada 2 kajian menggunakan teori B. So kat belah kanan tu remark. So kita buat keputusan. So kajian kita kalau tengok kat sini antara A, B, C, AA dengan BB ni siapa yang lebih terkini. Jadi kalau kita plan mungkin kita decide nak ambil C contohnya sebab dia paling terkini. So apa yang membezakan? So dari segi kesesuaian. Okey. Lepas tu pergi pada bidang dan sebagainya. So kat sini kat belah remark ni adalah bahagian kita punya kita nak respond ataupun kita nak sebelum nak buat decision kan, kita nak pakai teori yang mana. So kat sini kita nak buat sedikit analisis lah. So dari konteks persamaan, perbezaan dan juga kita punya gap ataupun justifikasi. Ini contoh. Nanti kita minggu depan kita akan bincang lagi yang ni. Okey, ini sama jugalah kenapa kita gunakan satu teori saja, kenapa kita gunakan banyak teori kajian, kenapa kerangka teoretikal rajah kita seperti ini. So kita jawab dengan baik, dengan humble. Mohon maaf Prof, saya pilih teori dan lakaran rajah kerangka teoretikal ini kerana dia adalah sesuai dan boleh menjelaskan serta menjawab objektif dan persoalan kajian berdasarkan dapatan dan proses penyelidikan kajian yang lepas. Tu cara nak jawab lah kalau ditanya. Okey, kemudian kita sambung. Teori dah selesai. Teori dah selesai. Jadi apa-apa saja yang kita akan gunakan sebagai memandu kajian kita, sama ada kita akan gunakan teori ataupun model ataupun apa lagi, prinsip ataupun fundamental ataupun lain-lain yang menjadi asas kepada ataupun yang memandu kajian kita daripada mula sampai habis, kita panggil itulah teori kajian kita. Okey. Dalam sebuah penyelidikan bukan hanya pasal teori saja, bukan hanya melibatkan teori saja, tetapi dia melibatkan yang sokongan, support. So bagi kat sini saya gunakan istilah konsep. So dalam sebuah research dia kena ada 2, iaitu teori dan konsep. Sebab tu kita ada kerangka teori, kerangka konsep. Sebab tu kita kena ada teori dan konsep. Konsep ni dalam menyokong elemen utama tadi, yang kita punya elemen utama adalah teori. So aspek utama tu ada sokongan dan sokongan tu kita letak bawah konsep. Konsep sama juga kan, konsep adalah satu ataupun nak delete satu pun boleh. Konsep adalah perkembangan dan sokongan kepada teori utama. Teori tadi yang kita dah gunakan teori A tadi. So kita perlu juga konsep untuk sebagai perkembangan dan sokongan kepada teori utama, iaitu sama ada boleh daripada teori sendiri. Walaupun kita tadi gunakan teori A, tapi teori A itu adalah main teori. So nak support tu kita boleh guna teori lain juga kan. Saya letak kat sini teori sokongan.
boleh letak juga model. Walaupun tadi kita punya teori utama adalah model A, so kita nak guna lagi satu model, model B. Tapi model B ni adalah berbentuk konsep kerana dia akan menyokong kepada main teori tadi. Tadi lain kan, kalau kata kajian kita gunakan dua teori. Okey, model A, model B. So dua model tu adalah main teori. Tetapi kita perlukan model C. Tapi model C ni bersifat konsep kerana dia sebagai sokongan kepada teori ataupun model A, model B tadi. So semua bolehlah, teori sokongan, model polisi, hala tuju, penanda aras, garis panduan, kod amalan industri, amalan terbaik dan lain-lain yang mengandungi sama juga dengan teori. So konsep pun ada elemen dia kan, atau komponen atau boleh ubah, konstruk, subkonstruk, tema, subtema, amalan yang dapat memberi makna, penjelasan, melengkapi, perkaitan, saling berhubung secara berstruktur dan sistematik. Dalam penyelidikan konsep, perkembangan dan sokongan ini, kajian hanya boleh ada satu. Maksudnya kita boleh pakai satu pun boleh, ataupun lebih daripada satu. Yang mana kalau lebih daripada satu tu saling lengkap dan melengkapi. Jadi sama macam konsep teori, konsep juga boleh gunakan lebih daripada satu. Maksudnya teori. Okay, teori tak cukup. Memang betul, dalam research teori tak cukup sebab kita perlukan konsep. Konsep adalah sokongan pada teori. So teori plus apa lagi? Model ke teori ke lain-lain yang boleh menyokong kajian kita bersama-sama dengan teori utama kita tadi. Okey, konsep ni adalah yang berkembang dan menyokong teori utama dan mendasari atau memandu kajian kita ni. Dan kita harus beri justifikasi terhadap perkembangan dan sokongan konsep kajian ini terhadap pemilihan konsep yang dipilih, membincangkan penggunaan konsep tersebut dalam beberapa model, amalan industri dan kajian lepas yang relevan, keperluan dan menjelaskan kerangka konseptual. Jadi dengan adanya teori bersama-sama dengan konsep, jadi kita dah boleh bina kerangka konseptual. Okey, apa itu konsep dalam kajian? Semua kajian perlu ada konsep. Jadi mengikut teori is teori, tapi untuk berhadapan dengan dunia yang realiti, dunia yang semasa, kita kena ada support dengan konsep. So konsep lebih luas, okey, untuk mewujudkan perkembangan dan menyokong teori utama secara praktikalnya dapat membantu penyelidik memahami proses gelagat manusia, budaya penguatan keputusan, tindakan di kalangan individu, sama ada pemerintah ataupun politik, kerajaan, industri, komuniti masyarakat dan juga persekitaran. Jadi bagaimana dilaksanakan? Dia dengan mensintesiskan dan mengikatkan, mengintegrasi, mensinergi teori utama kita tadi dengan konsep kita tadi. So teori dengan konsep atau beberapa konsep, maksudnya satu atau beberapa konsep kepada sesuatu elemen, komponen, boleh ubah konstruk, subkonstruk, tema ataupun amalan yang dapat memberi makna, penjelasan dan melengkapi perkaitan saling berhubung yang dapat difahami oleh semua yang berimpak tadilah, akademia, industri, society and community dan juga persekitaran. Okey. Okey, kerangka konseptual. Okey, kita dah faham apa itu teori, apa itu kerangka teori. So petang ni kita dah cover apa itu konsep. Next, kerangka konseptual. Okey, kerangka konseptual adalah satu set. Jadi satu, nak delete satu pun boleh. Dia adalah set gambar rajah, rangka yang simbolik ataupun dia boleh dalam bentuk rangka, simbolik atau abstrak yang bertindak sebagai perkembangan dan sokongan kepada kerangka teoretikal dalam memandu proses penyelidikan yang berhubung. Sebab kerangka teoretikal adalah yang original daripada yang asal. Kita nak extend. So bila kita extend, kita akan melibatkan beberapa konsep untuk mengeluarkan extend plus bersama-sama dengan literature review lah. Okey. Jadi kat situ kita nak keluarkan satu kerangka konseptual, sebab tu kita perlu melibatkan beberapa konsep lain juga. Dan dalam menghubungkan antara beberapa dari sama ada dari segi teori sokongan boleh, model polisi tadilah. Ini semua yang boleh menjadikan konsep yang dijadikan elemen dan komponen, boleh ubah konstruk, subkonstruk, tema, subtema, amalan yang memberi makna, penjelasan dan melengkapi praktikal saling berhubung secara berstruktur dan sistematik yang dapat menjelaskan penyataan masalah, objektif kajian, persoalan, hipotesis, literature, metodologi kajian yang dapat difahami dan memberi impak kepada individu, akademia, industri, masyarakat dan juga persekitaran. Okey, jadi dari segi formula, kerangka konseptual nak tak nak mesti libatkan teori. Kenapa nak kena ada teori? Sebab kerangka konseptual adalah extension daripada kerangka teori. So teori boleh jadi satu atau beberapa teori yang tepat dan bersesuaian menjadi kerangka teori. Okey, ini teori boleh guna satu atau lebih, akhirnya nanti akan membentuk kerangka teori. Konsep, satu atau beberapa teori sokongan, model dan polisi garis panduan, kod amalan industri, amalan terbaik penanda aras. So ni konsep.
Jadi macam mana jadi kerangka konsep? Kerangka konsep formula kat bawah tu. Kerangka teori, nampak? Kerangka teori plus. Jadi nak bina kerangka konsep kena ada kerangka teori dulu. Dengan adanya konsep lain-lain seperti teori, sokongan, model dan polisi panduan ni hanya jadi teori plus konsep akan membentuk kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual tu dia kena ambil kerangka teori dulu. So apa konsep yang kita pakai tadi? Jadi plus konsep yang digunakan dalam pendidikan dia akan membentuk satu kerangka konseptual. Okey, ini satu gambar rajah, satu perkongsian gambar rajah, simple je. Mungkin in reality kalau kita punya kajian mungkin lebih kompleks. Okey, sebelah tu ni adalah kita punya theoretical framework tadi tu. Dengan andaian contoh pagi tadi tu kita gunakan 3 teori yang saling lengkap dan melengkapi. Cuma saya lukis dalam bentuk gambar rajah vertikal. Okey, yang belah kiri tu TF bermaksud theoretical framework ataupun kerangka teori. Okey, yang tengah-tengah ni adalah kita punya kerangka konsep. So macam mana boleh wujudnya kerangka konseptual ni? Okey, kita bawa keluar dulu. A merujukkan kita punya teori tadi lah. B adalah teori kedua, C adalah teori yang ketiga. Jadi bila nak keluarkan kerangka konseptual, kita merujuk beberapa konsep. Konsep daripada model-model yang berkaitan, ada model, ada polisi YY, ada model SS, ada garis panduan, ada amalan, ada model JJ, ada SOP, ada teori KK, ada amalan terbaik dan juga literature review. So ni semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni semua adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan topik kita. Jadi dengan adanya 10 konsep yang berkaitan dengan kajian kita ni, kita akan membina satu conceptual framework. Jadi untuk aspek A, so dia akan bersama-sama ada AXX dan AYY. So macam mana dapat AXX dan AYY ni dengan konsep kita tadi. Konsep sokongan tadi. B dia ada BSS dengan BTT. Okey. C dia ada CJJ dengan CKK. Jadi gabungan semua ni membentuk satu konseptual yang baru iaitu kerangka konseptual lah. Dalam research kita akan melibatkan ni. So kalau ikut kerangka teori tak muncul pun AXS, AYY, BSS, BTT, CJJ, CKK ni tak ada. Untuk theoretical framework dia bersifat lebih umum. Tapi kita nak berkembang, kita nak extend. Jadi gambar rajah theoretical tu masih lagi kita pakai kerangka dia, tetapi kita ada sub element dalam tu. Jadi wujudlah conceptual framework macam ni. Nampaklah dia punya movement tu. Okey, ni kerangka teori, ni kerangka konseptual. Nanti kita akan bincang macam mana pula pembinaan kerangka kajian pula lepas ni. Okey, saya buka soalan jika ada soalan nak tanya. Ada soalan? Okey ke semua? Kita mana yang ada lah. Dah tak ramai dah petang ni. Ada tinggal 20 orang je. So, okey ke semua? Ada soalan nak tanya? Boleh tinggal kat bahagian chat ataupun boleh direct tanya pun boleh. Okey, ada soalan. A tu merujuk pada konstruk ke? Okey, Aidawati. Okey, alright. Aida yang kerangka teori pagi tadi ingat tak? Kita ada gunakan 3 teori. Dalam kajian kita, katalah kajian saya menggunakan 3 teori. Jadi 3 teori dan 3 teori ni saya dah bentuk dah saya punya kerangka teoretikal. So kerangka teoretikal tu adalah saya merujuk pada simpulan ni, dia dah keluarkan kerangka teori. Jadi nak bangunkan kerangka konsep, so kita kena extend daripada kerangka teori. Kalau tidak, kajian kita tu tak ada originality lah sebab kita memang refer kerangka teori saja. So bila kita dah extend, kita nak keluarkan conceptual framework. Dalam nak keluarkan conceptual framework tu, apa yang kita nak extend? Okey, berdasarkan pembacaan dan penulisan kita dalam bahagian literature review. Okey, bila kita memperhalusi kajian A, kajian B, kajian C sampailah 30, 40, 50 kajian. Jadi kita menemukan beberapa specifics. Maksudnya spesifik model ataupun konsep. Ini semua konsep lah. Ada yang pakai model, polisi, ada garis panduan, ada amalan, ada SOP, ada teori lain, amalan terbaik dan juga disokong oleh literature review. Akhirnya A ini dikembangkan dan untuk dijadikan analisis, dia menemukan elemen AXX, AYY. So aspek AXX dan AYY ni tidak ada pada teori asal. Teori asal dia general je. Dia tak ada pecah pun pada XXX dan AYY. Tetapi bila kita buat melibatkan theoretical plus konsep,
kita menemukan konsep-konsep terbaru, konsep-konsep yang semasa, kita kena melibatkan konsep itu supaya kita punya kerangka ni dia lebih solid dan sesuai untuk era sekarang. Jadi kita temukan ASS dan AYY. Okey. Begitu juga dengan elemen teori B, kita wakilkan dengan BSS dengan BTT, dan juga C kita ada CJJ dan CKK. So nanti dalam kajian kita nanti nak tengok hubungan, contohnya nak tengok hubungan antara ASS dengan BSS, AXX dengan BTT. So sebenarnya kajian kita ni kita mewakilikan, kita tak hantar A, B dan C, tapi kita hantar elemen dia. Selepas ni saya ada gambar rajah extension dia untuk tunjukkan bahawa macam mana menjadi kerangka kajian. Selepas ni saya tunjuk detail dulu. So sekarang ni kita nak faham konsep dulu. Faham tak konseptual tu apa? Faham tak macam mana kerangka konseptual ni boleh terjadi? Boleh tak beza antara kerangka teori dengan kerangka konsep? Okey. Itu untuk idea lah jadi ada soalan lain? Dia tak semestinya kena ada 10 banyak macam ni taklah. Kalau you nampak sekarang idea dia sebenarnya, kalau tengok ASS ni ikut color sama dia. Dia sebenarnya berkaitan dengan model ni. So dalam model tu saya tambahkan elemen tu jadi ASX. So AYY tu kat polisi YY sebenarnya. Hijau lembut sikit kan. So untuk model ni, so model tu kita letak ada BSS kan tu kan. So pada BTT, BTT tu amalan BTT lah. Plus kita blend juga dengan garis panduan. Garis panduan pun masuk dalam amalan TT. Kemudian untuk CJJ tu ada model JJ, SOP JJ, dua konsep ni membantu untuk memproposkan CJJ. Jadi teori KK dan amalan terbaik KK tu jadi CKK lah. So kat sini lah macam mana boleh munculnya CJJ, macam boleh munculnya CKK ni. Kalau kita tengok kat sini adalah dekat color tu sendiri. Secara tidak langsung literature review ada je. Dekat SSS ada literature dia, AYY ada literature dia, BBS pun ada, BTT pun ada, CJJ pun ada, CKK pun ada citation literature dia. Okay, ada soalan? Tak ada Okay, sambung. Okay. Okay, ini antara set A, set B, set C, set D dan set E. So kita nak tengok which one yang sesuai dalam konteks konsep ni, yang mana yang lebih sesuai. Okay, cuba tengok set A. Yang ni boleh jawab lebih daripada satu Semua orang yang ada kat sini boleh respon yang mana yang okey daripada satu teori, dan kemudian kita menyokongnya membentuk satu konsep. So set A okey ke tak? Cuba tengok set A. Set A macam ni dari A, B, C, lepas tu dia together dia akan keluarkan satu kerangka konsep ABC macam ni. Ataupun ada macam ni. AC. Ada A, ada B, ada C. Tiba-tiba kerangka konseptual B tak ada pula. Tinggal AC saja. Okay, kalau yang C, dia ada A, B, C. Tapi kalau tengok kaitan dia, A dengan C, C macam ni. Okay, cuba tengok D. So D ada garis putus-putus untuk menunjukkan associate antara setiap variable ni. Dan yang set E, dia macam ni. Okay, saya ulang balik. Mana yang okey? Set A, boleh jawab lebih daripada satu lebih daripada satu set. Set A betul atau tidak? Okey, dia A, B, C jadi ABC macam ni. So ataupun set B, dia ada A, B, C tapi AC saja. Set C dia ada A, B, C cuma correlate cuma A dengan C saja. So set D sama macam set C cuma bezanya ada garis putus-putus dekat B. Okey, set E ni ada A, ada B, ada C. So mana yang lebih sesuai untuk kita extend, lebih meningkatkan kefahaman kita bagaimana kerangka konseptual itu boleh terhasil. Boleh jawab tak kat sini? Lebih pada satu pun tak apa. Jadi kita ada set A, B, C, D dan E. Okey, clear kan? You all dah makin clear dah. So rata-rata semua dapat jawab set D dan set E, betul? Okey, kalau kita tengok set D, so walaupun set B ni tidaklah berhubung secara langsung, tapi dia tetap ada garis putus-putus kat sini. Jadi valid set D ni pun kita boleh bedakan kerangka lukis A, B dan C tu lukis macam ni. Ataupun kita nak lukis macam ni. Ini pun tak apa. A, B dan C tadi kesemua keterlibatan bersama-sama dan dia saling berkaitan antara satu sama lain. So set E okey, set D okey, set C tidak sebab terfloating. B ni tak ada fungsi dia. Kenapa B kat sini?
Okey, kalau B tak sesuai kan. Kalau nak okey, B kena remove. Baru boleh nampak gambar rajah theoretical ni, actually conceptual ni. Okey, set B yang kat sini tinggal B juga. Macam mana? Dia ada A, ada B, ada C. Tapi kenapa AC saja? So set B tak okey. Namun begitu set A ada semua, tapi semuanya adalah overlap. So nombor 1 overlap, nombor 2 set B missing B, set 3 B floating tidak ada associate. So set D okey, set E okey. So jawapan dia adalah set D dan set E. Okey, kita dah selesai kat sini nombor 2. Maksudnya bahagian nombor 2 terpenting adalah membincangkan aspek teoretikal dan konsep sebagai sokongan supaya kita ada asas ilmu yang kuat, bukan ada utama je, asas ilmu kita ada utama, tetapi kita juga ada sokongan. Okey. Alright, ini contoh template untuk memilih pemboleh ubah. Kita boleh gunakan pemboleh ubah. Okey, ini contoh satu kajian yang kompleks. Okey, dia menemukan 26 artikel. 26 artikel tu menunjuk authors lah. A, B, C, D, E sampai Z ni 26. So 26 artikel atau 26 kajian. 26 kajian ini telah menemukan 13 factors. Faktor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So kita kalau guna template ni, you kena tahulah. Kita letaklah nama dia kan. Okey, kalau dekat situ nampak tak ada star dia? Ada kenapa ada 1 star, kenapa ada 2 star, ada 3 star. Okey. Ini kajian saya contohnya. Kajian saya sebenarnya gunakan nama kajian adalah Lean Six Sigma. Ada orang kaji pasal Lean saja. Sebab tu letak 1 star. 1 star merujuk kajian gunakan Lean. Yang gunakan B adalah Six Sigma. Yang gunakan tiga star ni adalah Lean Six Sigma. Supaya saya gunakan titik ni sekadar nak tahu okey kajian simpulan A ni guna Lean, yang G ni guna Six Sigma. Okey, dia ada guna kat sini lah. Okey. Dalam kes ni kita nak tunjukkan bahawa kalau kita kira kumulatif ke semua sekali, yang paling tinggi adalah 11. Iaitu faktor 12 dengan 13 banyak digunakan oleh kajian-kajian lepas. Okey, kemudian saya nak decide lah, katalah saya nak pilih yang tertinggi iaitu 11 hingga 9 je. Jadi faktor 1 okey, faktor 3, faktor 8, faktor 10, 11, 12, 13 akan digunakan dalam sampel kajian. Maksudnya daripada 13 faktor tadi, saya hanya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya daripada 13, punya 7 pemboleh ubah atau faktor yang akan digunakan dalam kajian dalam penyelidikan kita. Ini contoh dia. Okey, kenapa 1 star, 2 star dengan 3 star ni bergantung jugalah. Banyak kajian-kajian kita kadang-kadang dia ada nama-nama lain kan. Contohnya ada kajian gunakan total quality management, ada yang tulis quality management, ada letak quality control. Jadi dengan ada star ni kita boleh gambarkan okey, dia still berkaitan dalam research, cuma kita nak spesifikkan, so kita gantikan dengan 1 star, 2 star dengan 3 star. Okey, template pemilihan pemboleh ubah kajian B. Ini contoh yang kedua pula. Still lagi template untuk pemilihan pemboleh ubah. Okey, ini contoh lah kan. Kita menemukan beberapa kajian lah, iaitu Ali, Abu, Atan, Ahmad, Zahar, Amir, Abdullah, Azlan, Azran dan Azmi. Semua huruf A ni lah nak jadikan dummy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 9. So kita nak tengok, okey, Ali pakai pemboleh ubah A tak? So kita boleh tick lah. Kat sini kita boleh tick, kemudian kita boleh count dah. Ali pakai berapa variable, Abu pakai berapa variable sampailah Azmil. So untuk teori pemboleh ubah, berapa ramai orang gunakan pemboleh ubah A. So kita boleh total up lah. So bila kita dah total up, kita dah fill in semua ni, so kita dah tahu dah which one pemboleh ubah yang perlu kita gunakan dalam penyelidikan kita. Okay, ini template dalam sama juga. Ini namanya template untuk matrix dalam literature review yang kita boleh masuk dalam chapter lah. Ini simple sangat. Okey, kita ada authors, kita ada tahun. Kat sini mungkin nak letakkan faktor atau elemen atau pemboleh ubah yang digunakan. Kemudian teori atau model apa dia guna, strategi kaedah penyelidikan dan dapatan. So kalau seringkas ni kadang-kadang boleh kita buat dalam bentuk landscape, kita letak dekat kita punya bab literature. Okey, ini template matrix dalam text. Ini sama jugalah. Ini kita akan text. Jadi tadi tulis kan. Ini authors tulis dia tahun. So kita punya kajian CA ni dia pakai apa. Jadi kita boleh juga gunakan kaedah kat sini untuk menentukan kajian kita. Kita punya teori, method dan juga jenis artikel. Okey, kita dah masuk dah bahagian yang terpenting, bahagian yang ketiga dalam piramid terbalik. Bagaimana nak menulis literature review yang dapat
menjawab untuk setiap objektif dan persoalan kajian. Okey, kenapa penulisan literature review sangat penting dalam menjawab kita punya research objektif dan juga kita punya research question? Ada 6 sebab. Ada 6 sebab. Okey, mungkin boleh 7 juga. Nanti saya jelaskan. Okey, yang bahagian nombor 1, LR yang bahagian yang terpenting adalah bahagian inilah. Penulisan literature review bagi menjawab setiap research objektif ataupun research question. Okey, nombor 1 ataupun pergi dekat nombor 2 tu. Menjelaskan teori dan konsep yang dipilih dalam kajian ni. Jadi dalam kajian ni kita dah sebut kita akan gunakan teori dan konsep apa digunakan. Jadi sebelum tu kita kenalah review, tengok kajian-kajian lepas apa teori dan konsep yang dilaksanakan. Sebab tu kita kena tulis literature review. Bila kat sini katakanlah kita cerita tentang objektif nombor 1 dan kita tengok berkaitan dengan objektif 1, tengok kajian-kajian lepas apa teori yang diguna, apa konsep yang diguna. Yang kedua, menjelaskan sokongan fakta sumber bahawa penyataan masalah kajian berpotensi dijawab dengan research objektif dengan research question. Jadi kat sinilah kan dia nak jadi sebagai sokongan fakta. Sebab tu penting masa buat literature review kita selalu ingat keyword-keyword penting dalam penyataan masalah. Jadi dengan adanya literature review ni secara tidak langsung boleh membekalkan maklumat untuk menjawab setiap penyataan masalah. Okey, yang ketiga, menjelaskan metodologi dan analisis. Jangan lupa dalam bab literature review ni kita review untuk literature review sendiri kita review untuk literature teori dan konsep. Kemudian kita nak refer maklumat tentang metodologi, so kena review juga metodologi dan juga analisis yang akan digunakan nanti dalam bertepatan dan menggambarkan kesesuaian sokongan dari segi perbincangan terdahulu untuk menjawab research objektif dan research question. Okey, nombor 4 juga adalah pentingnya dalam literature review ni menjelaskan kebolehupayaan menjawab research objektif dan research question melalui perbincangan ataupun dapatan dan cadangan kajian lepas untuk sebagai menyokong kita lah. So kenapa kita nak gunakan dan juga bagaimana kita nak menjawab dan untuk kita punya objektif dari research question. Yang terakhir, yang kelima, menjelaskan bahawa literature review ditulis berfokuskan research objektif dan research question berdasarkan pelbagai sumber dapat memberi impak kepada akademia, kerajaan, industri, masyarakat dan juga persekitaran. So kita akan bincang satu-satulah ni yang 5 yang utama. Okey, yang pertama adalah teori dan model. Kita pergi nombor 1 dululah. Kita akan bincang satu-satu teori dan konsep ni sampailah sumbangan. So teori ataupun konsep ataupun model ini, kehadiran teori atau model mendasari memandu pendidikan, penulisan literature review yang mencari maklumat kepada proses penyelidikan bertepatan dengan teori konsep yang dipilih dalam proses menjelaskan dan juga menjawab objektif research question. Penulisan perlu mengaitkan teori dalam membuktikan pilihan. Sebab tu bila kita review kita akan sebut simpulan ni teori apa yang diguna supaya boleh membuktikan pilihan tepat dan juga bersesuaian. Okey, atau sumber lain daripada kerajaan atau industri yang turut boleh menjadi sokongan. Kesediaan penyelidikan atau menyediakan hujah atau justifikasi untuk bab perbincangan nanti perlu juga mengaitkan dengan dapatan kajian yang diperolehi dalam teori dan model. Jadi penting juga bila kita nak buat nanti dekat bab perbincangan, bila kita nak reflect, so dapatan kita ni apa maksud dia, so kita juga boleh mengaitkan dengan teori dan model kajian kita. Okey, yang kedua adalah penyataan masalah. Okey, penyataan masalah yang sangat penting. Sebab tu keyword-keyword penting dalam penyataan masalah selalu kita ingat dalam penulisan dalam literature review, dalam kajian masalah kajian perlu ada solusi. Betul, setiap permasalahan perlu ada solusi yang diwakilkan dengan objektif dari research question. Solusi ini diwakili oleh objektif dari research question. Setiap permasalahan dalam problem statement perlu boleh diukur dalam penyelidikan dan dijawab oleh semuanya dalam objektif dari research question. Okey. Kedua adalah penceritaan naratif. Dalam penulisan literature selalu terarah kepada penjelasan, kepada pencarian maklumat, sokongan, justifikasi dan mencari potensi penyelesaian masalah berdasarkan sumber-sumber kajian lepas. Hala tuju penulisan lebih terfokus dan menjadi penulis yang matang, dapat mengetahui tujuan utama seorang penyelidik dan bukannya menjadi seorang wartawan yang sedang melaporkan. Jadi ada kaitan juga penulisan literature review pun kita tahu problem statement. Literature review pun sebenarnya mengeluarkan research gap. Jadi secara keseluruhan jumlah artikel dalam bahagian ni pun banyak ada artikel kita baca. Sebab tu apa yang kita update dalam literature review kadang-kadang dia ada kaitan secara langsung kita punya penyataan masalah. Okey, metodologi dan analisis. Penulis literature berkaitan metod.
kita kena tahu sebab kita lepas ni nak laksanakan metodologi. So apa yang perlu kita masukkan dalam outline dalam metodologi? Apa yang kita perlu? Jadi aspek tu juga perlu. Penulisan literature berkait dengan metodologi dan analisis antara yang sering terlepas pandang. Penulisan literature perlu membincangkan potensi metodologi yang bakal dan secara praktikal digunakan untuk kajian akan datang atau kajian semasa. Tulisan literature ini perlu membincangkan proses penyelidikan dari aspek kerangka bentuk, pilihan metodologi, strategi penyelidikan, data, instrumen, unit analisis, populasi dan sampel, kesahan, kepercayaan, lokasi, andaian dan teknik analisis dan kaedah interpretasi. Jadi sangat penting tulisan literature review perlu membincangkan proses. So proses tu sangat penting. Okey, membezakan menulis metodologi di bab literature dan bab metodologi. So kita tahu nak bezakan dekat bab 2 adalah review. So kita nak review method apa yang diguna. So dekat bab 3 bila cerita method adalah lebih pada prosedur, protokol, assumption. Bila nak analisis apa step yang perlu kita kuasai. Penulisan metodologi literature memberi gambaran aktiviti dalam proses penyelidikan sebenar akan dilaksanakan dalam bab metodologi. Contohnya bab metodologi menggunakan pendidikan bawang sebagai reka bentuk kajian, guna SAM sebagai perisian Amos, sampling kota, ini semua telah diperbincangkan dalam literature dari perspektif kajian lepas. Okey. So seterusnya adalah dapatan dan cadangan. Dapatan kajian merupakan aspek utama. Kita tahulah dapatan kajian lepas betul-betul kita boleh masukkan dalam kita punya literature lah untuk kita melaksanakan perbincangan. Alasan pelajar tidak menemukan dapatan yang sama tidak boleh diterima oleh supervisor maupun penilai. Kajian lepas yang hampir ataupun yang CP-CP yang berkaitan, ada kaitan, beza tapi proses, niat, objektif yang hampir sama, berkaitan secara tidak langsung atau tidak langsung memungkinkan potensi juga boleh kita rujuk sebagai info dalam literature review. Bab pengenalan di bahagian jangkaan dapatan kepentingan signifikan telah ditulis. Maka literature review perlu selari dan memperjelaskan serta membuktikan dengan sumber sokongan dan relevan. Bincang dapatan kajian semuanya sama ada dapatan positif signifikan atau sebaliknya dan dapatan kajian ulasan dan kajian konsep juga boleh diterima dalam menyokong. Jadi ini pun sama jugalah dari segi kita punya dapatan. Tak kisahlah dapatan itu positif atau negatif. Okay, last sekali adalah sumbangan, realisasikan dan kematangan dalam penulisan literature review. Ada je menggambarkan realisasi dan kematangan. Ramai pendidik akan menjelaskan sumbangan kajian ataupun dalam bab kesimpulan ini dapat beri manfaat, bantu memberi impak kepada akademia dan kerajaan industri. Namun begitu, ianya tidak selari dalam perbincangan dalam literature review. So sepertinya tiada pula diperbincangkan dalam literature review. Kajian dalam pemilihan pembekal terbaik di otomotif. Pelajar boleh mengaitkan sumber atau kajian lepas berkaitan dengan model pemilihan akademik, National Automotive Policy, laporan tahunan dan juga kereta mampu milik. Okey. Alright, jadi bagaimana menulis literature review memastikan dia dapat menjawab setiap objektif dari research question. Yang pertama adalah tulis kajian literatur adalah berbentuk perbincangan bukan setakat melaporkan. Poin nombor 2, satu perenggan yang terbaik adalah satu gabungan. 2 tema saja iaitu satu perenggan, pengenalan, isu ataupun isi sokongan, tersurat dan tersirat dan kesimpulan. Tulis itu perlu ada seni kreativiti dia, persamaan, kena ada kritik. Contohnya ada persamaan, perbezaan, perbandingan, integrasi, analisis, sintesis, kritik, provokasi, kesimpulan. Our presentation dalam penulisan juga perlu matang, adanya infografik, adanya visual, ada table and figure. Penanda wacana yang sesuai pada semua ayat walaupun perenggan, walau bagaimanapun. Selain itu tambah lagi rujuk buku penulisan akademik. So saya ada buku akademik Freshbank, nanti you boleh tengoklah. Buku akademik Freshbank tu bukan untuk penanda wacana je. Tapi kalau kata you missing ayat, macam mana nak tulis problem statement yang baik, macam mana nak tulis literature review yang baik. So dia adalah suggest beberapa ayat, binaan ayat. You boleh ambil ayat tu dengan blend dengan fakta dan kita boleh jadikan satu penjelasan yang lebih baik. Okey, seterusnya adalah tulis mengikut tema. Okey, kena susunlah kalau boleh dekat literature review. Literature review untuk objektif nombor 1 dulu. Okey, kemudian objektif nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Jadi tulis dengan perspektif yang lebih luas yang melibatkan dalam dan juga luar negara dan semualah aspek kerajaan politik, plan polisi ekonomi, bajet, krisis pertumbuhan, kehidupan berkualiti, kesejahteraan sosial, teknologi, IR 4.0, semua ni kena ada. Okey, penulisan seperti abstrak kena ada 5 perkara utama lah. Jadi bila kita nak menulis literature review ni, kita boleh relatekan dengan penyataan masalah, dengan objektif utama atau objektif khusus, kaitkan dengan teori dan model, boleh ubah tema, komponen, elemen, faktor, negara, sampel, responder, unit analisis, scope, reka bentuk kajian,
pilihan metodologi, strategi penyelidikan, kajian tindakan ataupun groundwork teori lain-lain lah. Kalau strategi penyelidikan tu data atau instrumen, and analisis dan interpretasi, dapatan kajian, cadangan dan juga limitasi kajian. Jadi semua ni 13 perkara ni boleh bantu kita dalam menulis dalam literature review supaya hasil literature review tu menarik. Okey, kita nak buat sedikit simulation Nak buat sikit simulation. So ada soalan tak sebelum saya nak mulakan yang ni sekejap? Okey, kita dah masuk kat bahagian ni contoh. Macam mana dan bagaimana secara simulasinya nak tunjukkan bahawa kita perlu tulis literature review seperti mana menjawab setiap objektif kajian dan juga persoalan kajian dengan susunan yang baik. Okey, kita tulis dulu kita punya research question. Apakah tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai graduate on time? Mengapakah manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi pelajar PhD dalam mencapai GOT? Adakah terdapat kesan langsung antara teknik tulis tesis, teknik tulis artikel, bimbingan berstruktur supervisor, jalinan komuniti postgrad, khusus dan bingkai pendidikan dalam mencapai GOT? Adakah terdapat kesan tidak langsung pula antara tulis teknik tesis, teknik tulis artikel, bimbingan berstruktur supervisor, jalinan komuniti dan khusus dan bingkai pendidikan dan juga pencapaian GOT? Yang kelima, bagaimana membangunkan sistem pembelajaran PhD bersepadu, bagaimana mengesahkan sistem pembelajaran PhD bersepadu. So dalam kajian kita dengan andaian kita ada 6 research question. Macam mana nak susun 6 research question ni dalam kita punya literature review? Okey, contoh dekat sini Kalau kita tengok kat sini alright, 2.8 faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai graduate on time. Okey, 2.8 ni merujuk pada research question nombor 1, nampak? Sebab research question nombor 1 nak tengok tahap faktor-faktor pembelajaran. Jadi apa yang saya buat, tajuk dia adalah faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai graduate on time. Jadi semua literature yang berkaitan dengan faktor-faktor pembelajaran ni, saya akan masuk kat 2.8. Okey, pergi pula outline 2.9. Manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi pelajar PhD mencapai GOT. 2.9 merujuk kepada research question nombor 2. Mengapakah manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi pelajar PhD dalam mencapai GOT. Yang ini merujuk kepada 2.9. Ni outline kita 2.10 nak tengok kesan faktor pelajaran PhD dalam mencapai GOT. Kita ada 2.11 kesan langsung dan kesan tidak langsung. So 2.10 tu merujuk kepada kita punya research question 3 dan research question 4. Nak tengok kesan langsung dan kesan tidak langsung. Okey. Alright, kita pergi pula yang 2.11, kita nak bangunkan sistem pelajaran PhD. So ada pembangunan sistem pelajaran PhD dan penilaian dan pengesahan sistem pembelajaran PhD. Okey, yang tu kita tengok kat sini untuk research question nombor 5, bagaimana membangunkan sistem, dengan research question 6, membangunkan pengesahan sistem. Jadi, kalau kita tengok dekat kita punya outline ni, kita ada objektif nombor 1, kita ada apa? Research question Research question nombor 1, research question nombor 2, research question nombor 3, research question nombor 4, 5 dan 6. So, kat sini outline boleh cover ke 6 research question. Jadi, itu sangat penting bagaimana kita nak mengeluarkan outline bagi kita punya literature review berdasarkan objektif kajian. Maksudnya satu research question ada satu outline literature. Jadi kita susun macam tu pun boleh. Okey, template untuk menjawab persoalan kajian sebenarnya kita akan detail ni kat minggu depan lah. Minggu depan kita ada sikit contoh yang diberi. So kita isi semua maklumat ni, tujuan, negara, teori, reka bentuk, strategi, kaedah kajian, sampel, dapatan cadangan dengan adalah kita detailkan research question 1 tu apa. So kita nak tengoklah sejauh mana strategi kita menggunakan template ni dapat tak kita dapat menulis perenggan demi perenggan yang baik. Okey. Okey, kita pun tadi dah selesai yang ni. Okey, TF critical suspect dan ni sekali kita dah selesai TF theoretical framework. Kita pun dah cover conceptual framework. Research framework macam mana? Sekarang ni kita nak cerita research framework. Okey, saya suka bincang cara macam ni lah. So, ni perbincangan kita ni ada slide 1, slide 2, slide 3. So, ada 3 slide. So, slide ni kita pelan-pelan pun tak apa nak bagi you all faham. Alright. Okey, tengok gambar rajah ni So, sekarang kita boleh respon.
Okey, research framework boleh dalam bentuk contoh satu kat atas tu. Research framework pun boleh macam ni. Biasanya yang kalau tak ada garis-garis ni biasanya orang kualitatif lah. Ada juga dalam kualitatif yang mana supervisor dia request keluarkan kerangka kajian. Jadi kalau kerangka kajian mungkin kita boleh gambarkan macam contoh satu dekat atas. Okey. Ataupun kita boleh buat contoh dua kat bawah macam ni. Dia ada ASX, AYY, BSS, BTT, CKK, CJJ. Jadi orang mungkin tak tahu kan, ASX, AYY, BSS, BTT, CKK, CJJ ni sebenarnya, so ke 66 ni sebenarnya datang daripada kita punya teori A, B dan C tadi. Jadi kita keluarkan elemen dia dalam ni. Okey, sama juga dengan research framework yang kedua yang kat bawah tu, kita pergi pecahkan dua kumpulan, ASX, AYY, BSS, BTT dalam satu kumpulan, CKK dan CJJ. So kalau tak ada anak panah tu, saya rasa dia lebih berbentuk general atau floating lah untuk researcher dalam kualitatif. Okey, tapi untuk kuantitatif dia boleh macam ni. Contoh nombor 4 dan contoh nombor 5. Okey, kita pecahkan ASX, AYY, BSS, BTT, CKK, CJJ. Inilah research framework. So research framework CAX pergi kat BTT, CAS pergi kat BSS, AYY pergi kat BSS dengan BTT. So dekat sini kita ada direct effects-nya 8. Direct effect-nya 8 maksudnya ASX pada BCC, BSS, BSS, BCKK ada 1, 2, 3, 4. So direct effect ada 8. So indirect pun ada 8. Indirect effect pun akan keluarkan 8 lah. So dalam kes ni you ada 6 hipotesis. Okay je lah kan. So kalau sini dia banyak sikit lah cara untuk macam mana dia boleh jadi 8 indirect effects. Okay, untuk yang contoh yang keempat, so sama juga dia ada ASX, AYY, BTT dengan BSS. So dia ada dua, yang tengah saja CKK dan CJJ, kemudian DV. So kat sini menggambarkan direct effect ada 14, indirect effect ada 8. Okay, kita boleh juga buat macam ni lebih luas. Jadi hipotesis akan jadi 19, direct effect ada 11 dan indirect effect 8. Ataupun research framework kita boleh keluarkan macam ni. Kita ada 6 IV dan kita ada 1 DIV lah. So direct effect dia ada 6. Okay, ada nak tanya yang gambar rajah ni? Ni gambar rajah yang possible lah. Tadi kita punya kerangka teori TF, kerangka kajian. Okay, sorry, kerangka konseptual, kerangka kajian macam ni. Sama ada contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4, contoh 5 dan contoh 6. Okay, ada soalan setakat ni? Ada apa-apa nak tambah? Ada apa-apa nak komen? Ada apa-apa nak tanya? Okey ke semua? Dah petang-petang ni nak lecture pun tak best juga kan. Sebab tu saya sekejap-sekejap saya tanya ada soalan atau tidak supaya ada perbincangan lah. Okey, ada komen tu. Untuk indirect effects, memang perlu dapatkan literature ke untuk buktikan wujud sebagai indirect effect? Perlu. Indirect effect pun perlu ada literature. Walaupun literature review dalam bukanlah satu statement yang betul-betul perfect, tetapi CP-CP pun diterima. Ataupun statement itu datang daripada annual report. So annual report bukan datang daripada literature, daripada kajian lepas, tetapi statement tu annual report pun boleh ambil. Report-report kerajaan, yang tu pun boleh diambil sebagai information ataupun literature untuk menyokong dari segi indirect. Sebab logik dia simple je. Macam mana nak bina hipotesis? Hipotesis dibina daripada teori asasnya. Ataupun kalau hipotesis ni dia kena teori testing. So setiap hipotesis perlu ada literature dia. Sebab itulah kenapa kita kata setiap hipotesis perlu literature. Kalau kat sini kita punya hipotesis ada 19, direct effect ada 11 dan indirect effect ada 8, campur 2 19. Jadi kena ada literature support untuk ke setiap 19 ni. Jadi kalau you tak ada, jenuh nak bersilat nanti dekat Viva kalau panel tanya, macam mana you boleh bina hipotesis tanpa ada literature review. Jadi kena adalah merujuk soalan tadi, perlu tak literature support? Perlu ada literature. Okay, variable future research itu indirect effect ke? Bukan. Indirect effect kita buat juga. Jadi Nurul Zamratul kata adakah variable untuk future research itu indirect effect? Bukan, dia adalah indirect effect dan direct effect dan indirect effect ni merujuk pada kajian kita.
dalam kerangka kajian kita. Jadi kajian ini kita ambil contoh lah kan, orang tanya macam mana dapat direct effect. Okey, tengok pergi satu kan. AXX pergi pada AYY 1. AXX pergi pada BSS 2. Okey, ASX pergi pada BTT 3. AYY BSS berapa dah? 1 2 3 4. ASX pada BTT 5. BSS BTT 6. BSS CKK 7. BSS CKJ 8. BTT 9. BTT CKJ 10. CKK CKJ 11. Jadi direct effect tu 11. Okey, kemudian nak jadikan indirect effects, yang pertama AXX nak pergi dekat CKK tapi dia kena merentas BSS. Hubungan antara atau kesan antara AXX dan CKK dengan melalui BSS. Jadi itu indirect effect nombor 1. Indirect effect yang kedua, ASX ni nak pergi dekat CJJ tapi dia kena merentas BTT. Jadi ASX nak pergi dekat CJJ dengan merentas BTT. Sorry, ASX pergi dekat CKK, tadi berentas BSS, sekarang ni berentas BTT pula. Okey. Kemudian baru cerita tentang ASX nak pergi dekat CJJ berentas BSS. Tu dah 3 dah. ASS nak berentas CJJ dengan melalui BTT, indirect effect nombor 4. Okey, kita pergi AYY pula. Okey, AYY nak merentas BSS sebab nak pergi CKJ. Yang tu yang kelima. AYY nak pergi ke CKK melalui BTT, indirect effect yang keenam. AYY nak ke CJJ melalui BSS, yang ketujuh. AYY nak merentas ke CJJ melalui BTT, indirect effect yang ke-8. Tu nak baca macam mana dapat indirect effect, dapat direct effect dan indirect effect. Okey, ada soalan lagi. Boleh ke original teori satu objektif? Boleh? Extended model dari existing teori tu satu objektif lagi, betul. Dia macam ni lah kan, soalan yang siapa nama dia, SS ni kan. Katalah saya ada 3 objektif. Boleh tak objektif nombor 1 saya pakai teori lain, objektif nombor 2 pakai teori lain, objektif nombor 3 pakai teori lain? Boleh? Boleh tak kalau saya ada 3 objektif, 3 objektif gunakan satu teori? Pun boleh. Kan? Ada jawapan SS tu boleh. Kan? Ada soalan lain? Untuk berkaitan ni, nak kena faham betul-betul bahagian ni. Kalau ada nak tanya, tanya. So dekat bahagian chat saya dah jawab dah semua. Kan? Semua bahagian, semua soalan tu saya dah jawab dah. Okey. Okey, clear ke? So kita ada tadi, kalau macam nombor 1 dan nombor 2 ni bukanlah sempurna tapi gambaran rajah jika perlu. Sebab ikutkan kualitatif tak perlulah kerangka kajian. Tapi kadang-kadang ada supervisor minta juga orang kualitatif nak keluarkan kerangka kajian. Jika perlu, macam inilah gambar rajah dia. So dia memang tak dapat keluarkan final framework. Framework atau model hanya dapat dikeluarkan bila dah selesai analisis. Collect data sehingga dapat collect data analisis sehingga dapat dapatan kajian. Di situlah nanti dia akan keluarkan satu model atau framework yang sebenar. Okey, sementara sebelum nak collect dan dapatkan data dan analisis tu, so dia keluarkan lebih ibarat macam kerangka ataupun framework awal lah. Tapi memang floating je, tak nampak, tak jelas pun sebenarnya lagi. So kejelasan tu hanya dapat dijawab bila kita interview, bila kita guna dokumen, bila kita observe nanti. So kita collect data, kita analisis, nanti baru kita dapat dapatan. Dekat situlah nanti kita dapat menemukan framework yang finalize. Okey, soalan saya. Nak tanya, saya punya RF macam yang kedua ni lah. Yang ni? Yang ni? Okey. Memang macam tu untuk kuali, tak ada pelik Tak ada pelik lah, sebenarnya tak payah buat pun tak apa sebenarnya. Kan, kalau saya jadi penilai, saya tak nak komen apa-apa lah sebab yang ni pun belum tentu confirm lagi. Kan? Besok bila you interview keluar lagi tema baru. Itu akan terjadi.
Jadi ini pun macam belum tentu ini adalah finalize. Ini cuma macam buat merujuk literature review, ni je yang kita boleh keluarkan. Berdasarkan literature review, ini je yang kita boleh keluarkan. Jadi dan adakah framework ni akan bertahan sehingga akhir? Itu tak dapat dijanjikan dah. Dan mungkin kalau tanya saya kualitatif, kalau tanya saya wajar akan berubah. Itu je kelebihan orang menjalankan kajian dalam kualitatif ni. So dia akan menemukan tematik analisis dia akan temukan tema-tema dan sub-team nanti yang bersesuaian untuk dijadikan sebagai dapatan kajian dia. Jadi saya kan macam last week kan kita kata nak patternkan research framework tu tak payah dululah baik kita settlekan. Kalau tanya saya kalau kualitatif memang tak dapat apa-apa lagi lah. Kalau nak copyright lah bagi saya by post still lulus kan. Tapi sebenarnya nanti bila research sudah siap, you ada 2 pula framework. Dan saya rasa framework yang terakhir tu yang akan apply, bukan teori masih propose ni. Okay. Tapi bagi orang research kuantitatif, dia tak ada beza banyak. Jadi sebab tu dia nak protect awal-awal supaya orang kata orang kuanti dia risau nanti kerangka konseptual nanti orang ambil. Jadi dia copyright awal-awal. Jadi kalau macam kualitatif pun kalau orang nak ambil framework dia, belum tentu kita punya framework yang kita dapat selepas analisis nanti akan sama seperti mana yang propose ni. Kan? Okay. Kalau sama pun kita akan tanya, you ni macam ahli nujum boleh tahu benda ni sama kan. Jadi boleh katakan impossible jugalah dalam kualitatif akan dapat temukan tema yang sama seperti dalam literature review. Kalau sama, menunjukkan bahawa kualitatif kita mungkin kurang baik lah. Topik kita macam, okay, kalau macam sama jadi macam dah boleh jadikan sebagai satu theoretical lah. Maksudnya tak dapatlah orang kata kita panggil genetik dalam research kualitatif tu yang kena exploratif, kena ada explanatory, kena explain deep, and ada nilai-nilai maksudnya kedalaman deep yang lebih rigorous, ada sifat uniqueness. So benda tu tak mencapai lah orang kata. Jadi kat situ pun kalau orang buat research kualitatif tidak mencapai kepuasan lah. Ibarat macam you masih buat interview tu, nak buat soalan pun macam kena rigid. Kita tak nak rigid, kita nak biar soalan tu betul-betul supaya kita dapat saturated kan, mendapat jawapan secara habis-habisan. So kita tidak ada structured. Kita semua tu adalah flexibility lah. Flexibility nak tentukan bilangan orang yang kita nak interview, flexibility jumlah soalan yang kita nak buat. So flexibility soalan tak semestinya satu kaedah je, boleh structured interview, semi structured, ada unstructured, boleh buat group interview. So kalau tak cukup satu instrumen, boleh refer dokumen dengan observation pula. So kita nak researcher kualitatif tu dia adalah satu researcher ataupun dia juga merupakan instrumen yang lebih meluas dan mendalam lah cara dia merungkai satu-satu permasalahan dan juga objektif dan persoalan. Okey, ada soalan lagi dekat ada soalan? Sekejap saya nak respon dekat bahagian chat ni, ada seorang tanya soalan. RF ni memang kena pandukan metod ke? Pemilihan rajah yang beberapa doktor tunjukkan ni, dia bukan merujuk metod, merujuk literature. Nurul Zamratul, kita merujuk literature. Kita tak bincang lagi metod, kita merujuk kepada literature. Kalau kat sini mungkin soalan dengan metod, ya. Sebab kalau orang kuanti, dia kena pasti. Orang kuanti ni bersifat dia adalah objectively. So kalau dia nak bangunkan research framework, kita kena jelas. ASX ni untuk tujuan apa? Kan? Kalau nak tengok effects ke, nak tengok correlate ke, nak tengok influence ke, wajarlah kena ada garis anak panah tu, kena ada arrow, sama ada putus-putus ataupun direct dan juga indirect. Jadi kalau untuk kuantitatif dia harus jelas, dia harus accurate berdasarkan literature review. So berdasarkan kajian lepas membuktikan ada keterkaitan AXX dengan BTT. Okey, tetapi bagi orang kualitatif, AXX, AYY ni adalah satu penerangan umum. Okey, dalam mencapai kejayaan GOT, elemen SS merupakan penting, BSS penting. Dia orang tak study pun hubungan antara AXX dengan BSS. Jadi kenapa dia nak anak panah? Jadi bila dia bersifat umum, dia jadilah floating satu-satu macam ni. Okey. Alright, yang itu untuk respon saya lah untuk soalan Nurul Zamratul. Okey, ada soalan lain? Tadi ada yang nak cross, nak tanya direct pun boleh.
Okey, ada soalan? Cuba kita sambung je. Okey, kita dah sampai dekat stage yang terakhir dah, aspek yang paling besar jadi tadi kalau saya undur sekejap. So bahagian ni tadi, nampak bahagian ni kita dah susun dah outline kita. Kalau orang tanya, okey Fazli, mana literature untuk research question nombor 1? Dekat 2.8. Okey, mana research question nombor 2? Dekat 2.9. Mana research question nombor 3 dan 4? Ada dekat 2.10, 2.11 dan 2.92. Okey, mana bahagian yang untuk research question nombor 5 dengan 6? Ada dekat 2.11. Pecahan dia 2.11, 2.11. Saya rasa kalau macam ni, you susun you punya literature review punya outline, saya rasa you mudah. Bila panel nak jawab, kita tahu kat mana kita nak sasarkan dan informasi tu dekat bahagian mana. Okey, bahagian atas 2.1 pengenalan, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 tu bolehlah cerita tentang mula-mula cerita pasal overview, kemudian ceritalah pasal teori, teori utama, okey, kemudian ceritalah konsep-konsep. Contohlah, tak semesti kena 2.8 lah. Kalau atas tak banyak, boleh je mulakan 2.5 terus. Untuk faktor pembelajaran 2.6, 2.7, 2.8. Ini saya buat dengan andaian saya mulakan 2.8 dulu. Okey. Okey, sekarang ni kita nak bagi satu gambaran secara menyeluruh. Okey, so kita sekarang ni dah selesai benda asas dalam literature review. So benda basic dalam penulisan literature review kita dah faham. Okey, kita ada 3 part. Part pertama adalah overview. Overview of research, your chosen broad topic. So dalam nak menceritakan secara overview pun, make sure semua yang kita overview tu adalah content dia lebih pada untuk menjawab research question dan selari dengan research question. Dalam bab literature review saya yakin ada orang yang akan buat sub-sub topik, sub-sub area. So yang tu pun kena relate dengan research question. Kemudian kita buat in-depth analysis. Kita nak tengok kajian-kajian lepas, method apa dia pakai, teori apa dia pakai dan sebagainya. Itu pun kena merujuk pada research objektif dan juga research question. Jadi penting ni nak beritahu sebenarnya dalam menulis literature review, sila pastikan apa yang kita tulis tu fokus kepada kita punya research objektif dan research question. Okey, saya boleh visualkan dalam gambar rajah ni dari segi broad topic, dari segi specialist ataupun sub area, penting kita dah kena menjawab research objektif dan research question. Jadi warna ni lah, warna purple dan warna biru ni kita punya research question dan juga research objektif. Apa-apa saja specialist area ke, subtopik ke, outline topik, outline setiap bab 2 tu pastikan apa saja kita tulis because kita nak menjawab kita punya objektif dan research question. So dekat sini saya juga buat formula, okey. Macam mana pergerakan kerangka teori pergi pada kerangka konsep daripada kajian. Nak buat kerangka teori pun make sure dia ada alignment antara research background, problem statement, objektif, research question dan juga hypothesis. Kerangka teori, kerangka konsep dan kerangka kajian harus melibatkan align kelima-lima ini. Okey, kerangka kajian, bila kita dah ada teori, kita akan keluarkan kerangka teori. So bila nak keluarkan kerangka teori, kita campur dengan konsep mewujudkan kerangka konsep. Kerangka konsep dengan ada literature yang khusus bagi setiap objektif, kemudian kita akan keluarkan kerangka kajian dalam menjawab setiap kita punya research question. Ini lakaran dalam bentuk gambar rajah lah apa yang kita bincang hari ini. Okey, ini template and outline dan senarai semak. Okey, ini contoh lah ini dah sesi petang kita, sesi akhir. Sesi akhir, kemudian kan saya nak kongsi lagi satu slide untuk bincangkan dari segi outline yang ada dalam bab 2. Kita bincang kat sini dulu. Okey, gambar rajah ni boleh berubah ikut bidang masing-masing dan kesesuaian. Okey, mula-mula 2.1 adalah introduction. Okey, introduction. Kemudian 2.2 yang kita kata nampak ni, yang warna merah tulis research background extension. Jadi kat sini kita melibatkan filosofi, transformation ke, evolution ke, kronologi ke. Jadi 2.2 ni adalah kesinambungan di bab latar belakang tadi. Okey, mungkin ada lagi nak buat pecah 2.3 ke 2.4 terpulang. Okey, katalah saya ambil ringkas, cukup 2.2 je. So 2.3 saya nak cerita saya punya teori, asas ilmu, basic knowledge ataupun main. So 2.3 tu teori. So mungkin saya guna kat sini 2 teori lah. Sebab tu saya tulis 2.31, 2.32. Habis dia cerita pasal teori, kita boleh bangunkan theoretical framework. So theoretical framework dalam bahagian section bila kita cerita teori. Kita tutup penerangan kita teori dengan kita
menunjukkan kita punya kerangka teori. Okey, 2.4 kita nak cerita konsep. Teori dan konsep dua-dua perlu ada dalam kajian. Lepas teori kena cerita konsep. So adalah rujuk konsep boleh datang dari teori juga boleh, model, benchmarking, policy, practice. Okey, konsep ni dia adalah support kepada main. Maksudnya support kepada teori. Kat sini saya tulis 4 je lah. Ada model, ada policy, ada standard, ada practice dan boleh tambah lagi. Okey, selepas tu 2.5 adalah melibatkan kita punya variable, construct atau team. Contoh kat sini saya pergi satu-satu lah. 2.5 adalah dependent variable, 2.6 untuk independent variable, 2.7 adalah others variable lah macam mediate, moderate, control variable dan lain-lain. Okey, bila selesai cerita pasal konsep, dalam kes ni 4 konsep, model, policy, standard, practice, kemudian explain all the variable dalam kajian, baru kita boleh tunjukkan conceptual framework. Nampak baru bangunkan conceptual framework. Okey, 2.8 dalam menjawab setiap objektif, research question dan hipotesis, kita buat literature. Macam tadi saya tunjuk. 2.81 untuk objektif nombor 1 atau research question nombor 1. 2.82 untuk research question nombor 2. 2.83 research question nombor 3. 2.84 research question nombor 5. 2.85 research question yang nombor 5. Silap nombor ni kan. Tadi yang nombor 4 research question 4, yang ni research question nombor 5. Last kali baru keluar research framework. Jadi research framework hanya dapat dibina bila kita dah menulis literature review bagi setiap research question ataupun hipotesis. Last kali kita tutup dengan research framework. So nampak movement daripada theoretical framework, conceptual framework dan juga research framework. Ini contoh untuk orang kuantitatif lah. Untuk orang kualitatif saya rasa bahagian 2.5, 2.6, 2.7 tu mungkin kena ada revise sedikit lah. Sebab dia tak samalah. Kalau orang kuanti dia ada DV, IV dan sebagainya. Okey. Ini contoh seterusnya. Okey, sebelum tu ini ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada doktor. Apa yang teori yang theoretical framework tu kan 2.3.3 tu, adakah kita nak kena, maksudnya kan tadi macam Rajah yang doktor tunjukkan dia macam ada apa associations macam adakah kita kena kaitkan dua teori yang kita pilih tu, maksudnya macam tu? Tak, dia macam ni. Biasanya theoretical framework ni kita tak ubah apa-apa. Kita ambil daripada kerangka teori asal. Orang lain punya. Okey, kita kan sebelum nak buat research kan macam, okey, saya baca satu artikel. Kemudian dia keluar, dia punya output dia punya dapatan adalah mengeluarkan model. So model dia tu saya jadikan saya punya theoretical framework. Di situlah kan. Tapi kenapa saya memilih dia punya model sebagai theoretical framework? Sebab dalam tu sendiri teori yang yang dia buat kerangka ni sendiri merujuk pada teori A dan B. Katalah tadi kita nak gunakan teori A dan teori B. Teori A dan teori B. So kajian yang saya baca ni memang dia berpandukan teori A dan B, kemudian dia keluarkan dia punya model kajian. So model kajian dia tu menjadikan saya punya theoretical framework. Ataupun dah ada kajian sebelum ni yang turut menggunakan dua teori ni, so dia dah ada theoretical framework dia. So kita ambil theoretical framework dia dijadikan sebagai research framework dia. Research framework dia jadi theoretical framework untuk kita. Jadi theoretical framework ni boleh ambil daripada teori sebelumnya, boleh ambil model sebelumnya, sama ada model tu dekat kerangka kajian ataupun kerangka konseptual. Untuk dijadikan kita punya theoretical framework. Okey, yang tu. Jelas ke yang tu? Tapi ada yang memang tak payah fikir banyak. Okey, memang dah ada dah. Kalau pakai dua teori ni, inilah rupa kerangka teoretikal je. Maksud saya, kajian sebelum ni 2021 pun pakai gambar rajah tu juga. 2015 ni pun gambar rajah tu juga. 2010 pun gambar rajah tu juga. Jadi kita guna je gambar rajah tu yang lama sebab kita memang theoretical framework kita, inilah rupa dia bila kita gunakan dua teori. Yang penting kita tak ubah apa-apa. Kita tak edit apa-apa lagi. Kalau edit tu jadi conceptual framework. Kalau theoretical framework dia tak ada originality, memang hak orang lain, memang orang lain punya. So conceptual framework kita extend lah. Okay, faham. Maknanya dekat conceptual framework tu kita dah blend into kita punya contribution study tu lah kan. Sebab bila teori tadi kita dah mix dengan konsep. Konsep ni
konsep ni menunjukkan, boleh katakan teori ni agak lama lah. Teori ni benda-benda akademik. So kaitan dengan aspek-aspek yang orang kata yang main, yang utama. Tapi agak klasik sikit tahun dia kan. Jadi kita merujuk pada paper-paper industri, paper government, mungkin maklumat tu semua 2022, 2021. Jadi kita blendkan yang base ataupun yang klasik ni dengan benda yang latest, and dikaitkan pula dengan kita mampu keluarkan variable. Contohnya di situ kita dapat tahu bagaimana framework yang bersesuaian dalam kajian kita yang dinamakan sebagai conceptual framework. Kan dah jelas. Okey, betul. Faham dah. Sangat jelas. Okay. It's okay. Kadang-kadang sometimes bila kita buat, kita akan nampak it's okay sebab benda ni bukan mudah juga untuk faham sebab kita bukanlah hari-hari nak jumpa dengan teori kan. Bila nak buat PhD ni baru berhadapan dengan teori, kadang-kadang kalau kita silap dan kita confuse tu peringkat awal biasalah. Cuma janganlah confuse lagi. Bila nak submit thesis masih confuse lagi, tak boleh lah. So time to time bila kita faham, next time kalau baca artikel baru faham. Okey, baru aku tahu kenapa kajian ni pakai kerangka teori. Kerangka teori ni bukan dia punya, orang yang asal punya. Yang dia keluar yang dia punya adalah kerangka konseptual. So kat situ baru kita nampaklah, oh macam ni kaedah dia. Okey. Saya nak tunjuk lagi satu gambaran macam ni. Kalau you tengok gambar rajah ni, okey. Saya ambil contoh lah kan. Kebanyakan kita tengok satu kajian tu, yang belah kiri tu adalah kita punya kerangka teori lah. So dalam kajian asal, pemilik asal, memang dia dah beritahu dah. So aspek A, kita panggil elemen ataupun molubah lah. Molubah A ataupun elemen A, elemen B, elemen C ni memang kita kena guna dalam kehidupan kita. Walaupun aspek A, B, C ni pada tahun 1957 pada Malaysia Merdeka, jadi consider dia, kita pun setuju, kita selaku researcher, kita setuju bahawa aspek A, B, C ni memang kena ada dalam research. Isu dia sekarang ni dah 2022, takkan kita nak pakai A, B, C je. So dalam kes ni, okey, ada satu lagi teori, nama dia small theory, dia buat ADE. Maksudnya BC tu tak ada dah, dia ada ADE. Okey, dalam kajian lain, kajian lain yang kat bawah tu adalah conceptual, kat sini ada model dan industri, dia buat B, D, E dan F. Okey, lain pula dari segi polisi, blueprint, benchmarking, guideline, kita ada C, D, F, G. Jadi dekat literature review ada semualah. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, F dan G. Bukanlah seorang. Pelbagai authors mungkin ada A dengan B je, tapi campur-campur semua dia ada A sampai G. So kita yang kat belakang ni, research framework, kita pun menang. Okay, kita memang nak akui bahawa kita nak pakai A, B dan C. Kita ni memang kita nak pakai. Tapi kita tak naklah sama dengan yang original. Jadi kita nak keluarkan research framework atau conceptual framework kat sini, kita nak extend. Jadi bila kita tengok yang lain-lain dekat small theory, dekat model, dekat conceptual dengan literature ni, so kita tengok D. Kalau D ni semua ada. Dekat small theory ada, conceptual framework, conceptual ni pun ada, policy blueprint ni pun ada, dekat literature review. So kita berani nak kita nak extend, masukkan D. Okay? Jadi bila dalam kajian kita ni ada variable A, B, C, D, tengok orang lain tak ada pun. Tak ada siapa pun yang pakai 4 ni saja. A, B, C, D. Ada literature lah, tapi literature dia dalam bentuk yang lebih spesifik. Dia bukan dalam bentuk blending. Ni A orang lain kata, ni B orang lain kata kan. Jadi kalau consider dia, kalau kita nak jadikan A, B, C, D dalam kita punya research framework, kita sebenarnya kita akan extend daripada yang asal. Sebab kita lihat D ni tak boleh lari ni. Kan nampak D semua ada. Kalau E dekat blueprint belum ada lagi. E ni. Kalau F dekat small theory tak ada lagi F ni. Tapi yang almost perfect kat sini adalah D lah. So kita nak propose bahawa kita punya research framework ada A, ada elemen A, ada elemen B, ada elemen C dan elemen D. Ini pun the way kita nak buat decision lah. Bila kita tengok kat sini kajian-kajian lepas, so macam mana kita nak tambah variable dan sebagainya, make sure kita kena dapat proof macam ni, barulah tak ada masalah bila nak buat literature nanti. Okay, yang ni ada soalan? Sorry. Ada soalan? Tak ada dok. Tapi boleh faham tak maksud saya kenapa? Memanglah simple. Tapi boleh faham tak niat saya macam mana? Yalah, kita sebelum kita nak finalize kita punya framework, of course kita kena buat literature yang rigorous.
Dengan contoh yang sesimpel ini nak menunjukkan bahawa kita tak perlulah secara drastik untuk menambah bilangan elemen sebanyak-banyaknya kan. Jadi dengan hanya menambahkan satu elemen dengan you yakin macam mana nak buat justify nanti, sebab kat sini tengok kat semua aspek sokongan teori dan banyak bahagian-bahagian dekat literature maupun dekat industri and dengan literature dan support bahawa D ni dah sampai masa memang kena benda yang solid perlu bersama-sama dengan A, B dan C lah. Okay, ada soalan nak tanya Okay. Kalau saya buat kualitatif, kajian kes, okay, spesifik, dia adalah kajian kes. Hasil dapatan itu saya akan bina model pengajaran. Adakah model itu perlu diuji dahulu sebelum digunakan? Tidak. Orang kuanti lah yang kena uji. Nanti kalau Atikah dah siap, saya akan ambil Atikah punya model dan Atikah tu sebagai saya punya kerangka teori. Kalau nak uji benda tu boleh lah, tapi sempat ke nak buat. Kalau nak uji tak salah, jadilah buat mixed method. Atikah akan buat exploratory lah untuk mixed method. Mula-mula buat kuali, lepas tu test buat kuanti. Kalau nak buat mixed method okey lah. Dan kalau tanya saya tak perlu pun. Sebab kita model itu pun dah melalui fasa-fasa kesahan dah. Dan melalui interpretation pun dah melalui, interpretation pula. Daripada transcribe and kemudian kita dah menemukan aspek thematic team dengan sub-team tu dan sebagainya. Bagi saya dah boleh closing kat situ lah. Tapi kalau you nak test, boleh. Nak test macam mana lah. Saya tahu kalau nak test tu kena convert kepada kuantitatif lah. So you kena convertkan model tu menjadikan instrumen dan instrumen tu you test balik. Ataupun sekadar nak validate model tu, jumpa balik expert-expert, buat presentation kan. Bila model dah siap, panggil semua pengarah-pengarah dan sebagainya, you present benda tu, nanti dia evaluate. Okey ke tak okey, lepas tu cadangan penambahbaikan. Tapi kalau kata you memang nak test model tu, okay, you kena buat kuantitatif. Kalau tanya saya tak perlu, simpan je. Nanti mana-mana kawan-kawan lain lagi, dia nak test, okay, ambil je kita punya model tu, jadikan kerangka teoretikal dan kita akan keluarkan sendiri kita punya kerangka konsep. Ataupun tak perlu pun, gunalah itulah kerangka teori you, itulah kerangka kajian. Sebab orang pertama convert daripada kualitatif ke kuantitatif, tak payah detail-detail. Dia straightforward je. Tak perlu ada. Jadi kerangka theoretical dan kerangka konsep. Kerangka konsep tu kalau ada jika yang perlu baru kita ni. Kadang ada part yang kita kena ubah sikit, jadi adalah wujud kerangka konseptual. Okay, right? Ya saya, silakan. Kalau saya tengok dekat gambar rajah ni kan, kalau saya rasa macam E tu pun sebenarnya boleh kita consider juga doktor kan? Maksudnya sebab dia macam ni lah, kalau macam saya fikir macam saya macam dalam researcher ni kita tak perlu meloncat banyak sangat kan. Jadi dalam masa 50 tahun pun baru munculnya D ni kan. Jadi kalau tanya saya kenapa saya tak masukkan E, sebab dekat conceptual policy blueprint dan benchmarking guideline ni belum ada E lagi. Jadi dia E macam itulah. Jadi antara E dan D, kalau tanya saya D lagi okey lah. Tapi kalau you nak banyak, you nak E dan nak banyak, memang E dengan F lah. Kenalah buat lagi dan sebagainya. Tapi kalau ikutkan saya nak satu-satu je. Tapi kalau kata you nak tambahkan lagi E, bolehlah A, B, C, D, E. Cuma kalau macam saya, kalau bidang saya, kita orang memang tak meloncat jauh-jauh lah. Tambah satu pun kita dah didebatkan. Kenapa nak tambah D? Bukan dah okey ke ABC ni? Kenapa nak tambah lagi D? Jadi saya ada justifikasi yang kuat. Saya kata semua angle, semua dah membincangkan aspek D tu. Jadi dah sampai masa tu D tu dah kena ada dalam satu framework. Kalau nak buat E boleh, tak ada masalah. Dalam research nak letak D, E, F pun tak ada masalah. Cuma kalau consider tadi, E tidak ada dekat conceptual bahagian policy dan blueprint. Tapi kalau nak buat juga silakan, tak ada masalah. Okey ke, ada soalan lain? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey.
Okay, kita pun dah hari ni kita dah selesai piramid terbalik So kita dah buat bahagian pengenalan dan overview, kita dah cerita tentang kerangka teori dan kerangka teori, kita dah cerita konsep sebagai sokongan kepada yang main iaitu pada teori utama. So kita pun dah bincang kepada bagaimana nak menulis literature review bagi menjawab setiap kita punya research question. Automatically bila dah jawab research question maka terjawablah research objektif dan juga permasalahan kajian. Dan last tadi kita keluarkan kerangka kajian. Jadi benda asas dalam penulisan literature review tu kita dah discuss semua. Okay, alright. Jadi yang ni kita akan bincang minggu depan lah. Ni dia punya template ni kita akan bincang minggu depan. Okay. Alright. So next adalah saya nak tunjukkan berkaitan dengan template. It's not template slide yang kedua. Ni slide yang kedua untuk hari ni. Saya kena stop share ni dulu. Sekejap Kita nak bincang slide yang kedua adalah outline. Okay, ini adalah slide yang kedua. Untuk template kita akan buat minggu depan, hari Sabtu lah, minggu depan. Okay, ini contoh outline mungkin kita tak dapat bincang semualah. Tapi mungkin kita boleh apply semuanya ataupun kalau sempat ni tengok masa pun macam sempat ni. Biasanya sebab kurang soalan jadi tak banyak soalan jadi sebab tu kita jadi cepat. So kita tinggal last slide ni dalam bentuk sekadar nak menunjukkan macam mana kita nak bina outline dalam bab 2. 2.1, 2.2, 2.3 macam itulah Kita tengok kajian luar negara. Luar negara dan beberapa sikit je yang bincangan dalam negara. Okey, contoh tajuk tesis ni. Ni orang Malaysia ni. Dur Ratul Ain Abdul Razak ni orang Malaysia tapi dia belajar kat luar negara lah. So tajuk dia, tajuk PhD dia saya kena mute. Okey. Kajian dia ni, Dur Ratul Ain Abdul Razak ni, dia buat learning to leads and strategic decision making in share leadership organization, challenge and prospect for startup SME in Malaysia. So ini tajuk dia lah. So yang kita nak tengok hari ni bukan dia punya problem statement, bukan dia punya objektif, tapi kita nak tengok outline bab 2. Okey, dia buat macam ni. So dia pecahkan, yang pertama dia buat introduction, okey. Kemudian dia pecahkan topik besar dia adalah business life cycle and grow. So dia ada business grow, business life cycle model. Kemudian dia pecah topik 2.3 leadership crisis. So ada 2.31 entrepreneurship leader, 2.4 a brief history of leadership, betul ada definisi of leadership. Kemudian ada style of leadership, directive leadership, team based leadership dan juga yang bawah sekali itu adalah integrated leadership. So dia pecahkan macam itu. Okey. Lepas tu dia sambung lagi 2.53 tu dia ada 2.54 distribution leadership, shift and style of leadership. Kemudian ada sharp leadership. So sharp leadership ni ada sampai 2.61 leadership approach. Dalam leadership approach tu ada distribution of responsibility, interaction and communication and conflict. Kemudian sharp leadership yang kedua ada leader learning to leads. So ada setting source of process, kemudian setting source and the process dan juga conflict. Okay, 2.63 yang ketiga adalah strategy decision process, dia 2.47. Lepas tu 2.7 adalah conclusion. Kemudian dia keluarkan the conceptual framework of study. Okay, cuma kat sini saya pun saya pun dah lupa dah kan. Jadi kenapa dia letak 2.7 dengan 28 ni, bagi saya last kali dia kena tutup dengan conceptual framework. Baru 2.8 tu conclusion. Tapi tak tahu mungkin format universiti dia macam ni. Tapi kebiasaan ni kalau kita kat Malaysia kita kena cerita conceptual framework dulu baru kita conclusion. Jadi dia tutup kajian ni. So dia kat sini kita tak nampak theoretical framework, tak nampak. Jadi dia last dia tutup kajian ni dengan mengeluarkan conceptual framework. So topik besar dia kalau pecah-pecah tadi. So dia ada business life cycle, kemudian leadership crisis, style of leadership, lepas tu share leadership, lepas tu terus pergi pada the conceptual framework. So itu semua akan berkaitan dengan dia lah. Tajuk dia tu leader lah and strategic decision making in share leadership in organization. Jadi aspek tu yang digunakan sebagai dia punya outline lah. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah pada Brainerd Skates, student lead assessment in primary classroom, facilitating student ownership and motivation toward assessment EDD. Ini EDD tesis.
Okay, dia ada pecah by parts. Okay, dia ada part 1, setting the stage of assessment. Dia adalah a look into the past, globalizing perspective, curriculum control, stakeholders influence, academic, buoyancy, shortcoming assessment. Ni assessment lah. Okay, lepas tu shortcoming in assessment and final thoughts. Ini mungkin awal, initial, lepas tu ada finals. Okay, ada part 2, assessment as a tool for improvement. So ada call of self-regulation, disconstruct feedback assessment, what is a good assessment, comparing and contrast formative and summative assessment, assessment as of and for learnings. Okay, betul, ada lagi fostering student lead assessment, tool for assessment, challenge of research and modification to teachings. Jadi dia buat macam itulah, dia maksudnya dia buat by part lah, part 1, dia ada part 2, dia punya outline, thesis. Okay, tajuk yang ketiga, so ini tajuk yang ketiga lah, oil palm renewable energy business base, the free tariff mapping successful sustainable business model for Malaysia. Ini tesis 2018, ini PhD. Okay, kita tengok dia punya outline. So dia start dengan chapter 2, feed tariff and oil palm renewable energy. So the introduction, the feed in tariff schemes. So tengoklah negara maju seperti Jerman, United Kingdom, Thailand. The feed in tariff scheme in Malaysia, kita ada oil palm, biomass, okay, the oil palm renewable energy, okay, kemudian ada sustainability lah, okay, lepas tu ada summary. Lepas tu chapter 3 dia tambah lagi spesifik, dia nak buat pengkhususan untuk business model saja. So adalah introduction, business models, lepas tu dia ada renewable energy or business model, Malaysia renewable energy business model, last sekali business model for sustainability. Dia pecahkan jadi 2 chapter lah kat kes ni. Okay. Sekejap ada komen tadi, contoh 2 tak ada nombor. Sekejap contoh 2 tak ada nombor. Mana tu? Sekejap Boleh respon saya tak, Wan Ziraiza? Contoh 2. Maksud saya dia tak ada numbering tu, Doktor. Part 1 tu tak ada number. Looking in the past, globalizing perspektif ni kan tak ada number. Orang lain ada 2 point something, 1 point something. Oh, okay. Maksud saya. Format universiti dia. Format universiti dia. Okay, sorry, saya tak dapat tangkap tu. Okay, thank you. Okay, format universiti dia begitu. Kita pun memang kalau kita belajar dekat universiti tu pun kita akan buat yang sama lah. Okay, alright. Kita pergi tajuk yang keempat. So daripada Muhammad Anwar, Nur Izzati Muhammad Anwar. So dia buat inward and outwards, internationalization in small medium enterprise, a learning approach. Okay, mungkin tajuk macam ni dekat luar negara letak titik 2 bertindih, a learning approach ni okay. So kita kat Malaysia kena bincang dengan supervisor lah, boleh tak buat tajuk macam ni. So dia pecah chapter 2 dia, tengok chapter 2 dia, bila dia pergi section knowledge and internalization and learning in cross border buyer supplier relationship. So dia ada start introduction, lepas tu cerita pasal internationalization, inward and outward of the internationalization ni. So dia cerita satu, lepas tu cerita knowledge. Okay, knowledge tu ada banyak pecahan kat sini. Okay, sampailah knowledge based view and internalization. Okay, lepas tu dia cerita pasal learning in cross border buyer supply relationship. Lepas tu content of knowledge. Okay, lepas tu selesai lah. Okay. Alright, lepas tu chapter 3 dia ada buat 2 chapter. Memang ada literature review 2 chapter macam saya sendiri pun masa saya buat PhD literature review saya ada 2 chapter. Yang macam ni pun dia ada buat 2 chapter jugalah. So yang next pergi pada organization learning and internalization. So ada organization learning, dia pecah lah tu 3.21 untuk definisi organization learning, lepas tu process of organization learning, source of organization learning. Okay, lepas tu last kali outcome organization learning. Okay, last kali tu boleh nampak dia keluarkan research framework, nampak? Research framework last kali dia keluar research objective and research specification. Okey, sebenarnya kat sini dia ibarat macam research gap kat sini jadi memang ada format universiti dia letak. Memang chapter 1 dah ada dah research objective, research specification. Kat sini dia nak proof lagi macam mana mengesahkan bahawa objektif dan research specification tu ada kelompongan, ada research gap dia. Jadi dia letak kat 3.4. Okey, kita tengok tesis yang kelima oleh Carol Anwar Saad, tajuk dia Peer Coaching in Malaysia, Explore the Implementation of Professional Learning Communities Program for Arabic Language Secondary School Teachers. Okay, di tesis 2009. So, dia start dengan literature review dia, introduction, okay, kena cerita Professional Learning Communities, lepas tu dia ceritalah 2.3 Peer Coaching, okay, 2.4 Instructional Leadership Support Career Coaching,
2.5 tu teaching and commitments to the school organisation, teacher self-efficacy, betul habislah summary. Okey, tajuk yang ke-6. Okey, tajuk yang ke-6 ini daripada Nur Ain binti Sulaiman. Okey, kalau you perasan saya memang kolektor saya memang pengumpul tesis orang Malaysia yang belajar luar negara. Saya memang kumpul tesis itu. Okey, kita pecahkan. Mula-mula dia pecah nombor 2, Education Development in Malaysia. So lah cerita lah introduction, a brief overview historical development Malaysia education system, national education policy, recent issue of education Malaysia. Okay, next baru masuk literature review, specific. So dia ada the concept of reflection, expansion, critique of the school idea, development and reflective skill key issue. Okay, jadi ada 2 chapter lah. So ringkas dekat sini, maksudnya chapter ni dia buat macam saya lah, saya nak extension latar belakang, saya buat research background lagi sekali dekat bab 2, 1 chapter. Bab 3 baru literature review. Okay, next daripada Tengku Inaliza Tengku Zaman, the representation of the English language in the Malaysia Education Blueprint 2013 to 2025, a CDA perspective. Okay, dia pecahkan beberapa bahagian. Okay, education policy, lepas tu baru dia cerita global and education policy, lepas tu language education in Malaysia. Okay, selesai. Okay, lepas tu dia sambung yang next, the discursive approach to education policy. So kita ada CDA, the characteristic CDA, critics of CDA, justification of CDA to the policy analysis. Kemudian ada fair clouds and fair clouds argumentation analysis framework, well-living social semantic inventory. Okay, next tajuk yang ke-8. Ini tunjuk je lah, nanti slide ni saya dah bagi dah kan. Nanti boleh refer dekat slide. Ini daripada Diana Kasimons. Okey, daripada PhD, tesis, daripada tajuk dia Engage Divided Society in National Building Process Against Government Communication in Malaysia. Okey, dia mulakan pertama dia cerita Malaysia context dulu. Dia ceritalah ni. Introduction, a brief historical of Malaysia, Malaysia constitute of political system, media and communication system, ICT communication tool, communication practice public sector, Malaysia national building, okay, pre-independent national building, post-independent national building. Yang kalau yang untuk pre itu dekat the post-war Malaysia, kalau untuk pre itu the May 16, 1916 strategy. Okay, next pergi chapter 3, still in literature review, dia cerita introduction, context of national building, a formation of state, national building, one size does not fit all, nation and nationalism, rules and imaginations, national intent of contemporary national building in post-colonial nations. Okay. Alright, dia pergi chapter 4 lagi, government communication engagement. So ada beberapa topik lagi, communication development, the role of communication national building, from information engagement, the concept of dialogue engagement, engage in national building. Okay, tajuk yang ke-9. Okay, daripada Sharifah Sofia Said Zainuddin, self-disclosure and relationship development among Malaysia female bloggers. Okay, literature review dia cerita apa tu blog. Okay, kemudian cerita definisi of blog. So ada self-disclosure definition, approach and debates. Okay, next tajuk yang ke-10. So daripada Zairul Abdul Uzir, University of Huddersfield Repository. Okay, ni dia punya ni lah University of Huddersfield lah. So dia ada introduction, dia cerita disaster. So disaster ada 2 bahagian, and definisi. Kemudian disaster dan juga vulnerability of business. Kemudian dia cerita SME, ada definisi and scope, the role SME development progress of the countries. Okay, kemudian ada stakeholders, dia ada resilient, business continuity, kemudian dia ada summary gap. Nampak? Dia cerita gap dulu. Last kali bab 2, dia cerita summary gap, kemudian dia masukkan conceptual framework. Dia cerita summary gap dulu, baru cerita pasal conceptual framework. Okay, tajuk yang ke-11. Ini daripada Yusrita Muhammad Yusof, Feeling Toolkit, a new evaluation tool for very young children. So dia adalah introduction, child computer interaction, CCI yang kita panggil children and technology, children recognize emotion in face, children tool skill using the particular animation, adult tool using the picture animation. Okay, betul child evaluation method. Betul last sekali tu summary. Okay, tajuk yang ke-12. Ini daripada Rafidah binti Sahar, a thesis submit for University of Manchester. Okay, tajuk dia adalah narrative perspective from the International Islamic University Malaysia. Okay, dia ada pecah lah kat sini, the Malaysia multiracial nation, Malaysia higher education system,
International Islamic University of Malaysia, Doctoral Supervision and Complexity, Doctoral Supervision Malaysia, and Unharted Territory Capital Summary. So chapter 2, Conceptual Underpinning of the Study, dimulakan key insight from literature about the culture of doctoral supervision. Okay, doctoral supervision in broadly culture term. Next, as a complex academic. Third, as an intercultural practice. Last tu kita dapat satu konsep identity in doctoral supervision. Okay, next ada cerita lagi macam-macam lah. The International of Higher Education, the Islamization of Knowledge in Higher Education, interrogating culture, using small culture approach to host culture complex to investigate doctoral supervision. Culture, waktu kita last kali adalah chapter summary. Kita tajuk yang ke-13 oleh Abdul Ghani Amirul Hakim. An empirical examination into the social reporting practice of Islamic Bank in the Malaysia and Bahrain. Okay, kat sini adalah dia punya outline ni kan. So ini yang pertama dia cerita background dulu. So background tu dia cerita satu, dia cerita lah regulatory overview achievement from the Islamic finance industry from Malaysia and Bahrain, supportive institution of talent management, regulatory and comparison in Malaysia, Bahrain, international standard and social environment. Chapter 3 baru masuk review literature. So dia cerita lah interaction, social reporting, stakeholders, banking industry, social reporting. Kemudian dia keluarkan literature gap. Nampak? Literature gap dia keluar kat bawah. Okay, Islamic social reporting area. Jadi kita nampak kat sini, nampak setuju lah kalau base kat sini. Ada beberapa kajian yang mana dia tutup bab literature review, keluarkan dia punya research gap ke limitation gap or summary gap plus dengan dia punya research framework ataupun conceptual framework. Kita tajuk ke-14 oleh Nur Haryati Ismail, an analysis of staff perception of their preparedness of the implementation and active learning in Malaysia engineering education, exploratory approach. Okay, dia cerita dulu apa tu active learning, apa tu engineering education in Malaysia, preparedness and readiness, staff perspective. Last kali dia buat staff development program. Ke-15, okay, tajuk yang seterusnya daripada Ahmad Fikri Muhammad Kasim, athlete perception of coaching effective in team and individual support. Okay, athlete perception of coaching effective in team and individual support. Okay, dia start dengan general introduction. Di chapter 2 di coaching effective athlete behavior in team and individual sport. Athlete perception coaching effective and athlete level outcome in a team and individual sport across culture investigation. Do athlete perception of the coach effective or mediate longitudinal effect the transformational leadership behavior on athlete outcome. Betul, chapter 5 adalah dia buat discussion. Okay, kita dah pergi sampai 15. Kita dah masuk yang ke-16. 16, a mixed method approach and policy, legal regulation on non-syariah compliant income in Islamic banking industry, the case study of Malaysia. So dia cerita dulu literature review, dia start dengan konsep of non-syariah events Islamic bank. Lepas tu baru dia cerita tentang syariah compliance income, ada principle of contract and external influence. Next, cerita tentang the role syariah governance. Okay, kemudian dia cerita disclosure and reporting non-syariah income. Okay, legal and regulatory framework related non-syariah compliance transaction. Okay, 25 development of hypothesis, 26 chapter conclusion. Yang ke-17 oleh Nurul Afrus Zainal Abidin, resilience of Malaysia public sector construction industry to the supply chain disruptions. Okay, dia start dengan bab literature review, the introduction, background of the Malaysia construction industry, supply chain distribution, managing the post distribution phase, supply chain resiliency 46. Lepas tu 25 supply chain vulnerability, supply chain capability, pathogenic influence, lepas tu development of the conceptual framework. So dia tutup dia punya ni dengan pembangunan conceptual framework. Kita tajuk yang ke-18, Adi Zakri Muhammad Zaki, determinant of the SME internationalization and the impact business performance. Okay, yang ni dah ada chapter 2 dia, introduction, internationalization, globalization, size entrepreneurial company, theories, firm, internationalization, adoption. Okay, dia cerita kat teori teori kat 2.4, teori firm, international adoption. Okay, kemudian 2.5, criticism of the theory, theory and opinion of the research, internationalization firm according to the industrial sector, SMEs internationalization in developed
and emerging country. Lepas tu last kali tu dia ada research conduct developed country, emerging country in Malaysia, chapter summary. Tajuk yang ke-19 oleh Khairul Hanim binti Fazim, relationship between intergeneration transfer, co-resident and labor participant among older people in Malaysia. Okey, dia ceritalah chapter 2 dulu dengan older people status and aging related policy in Malaysia. Okey, ada aging in Malaysia, work participation in older people in Malaysia, co-residents, aging related policy in Malaysia, chapter summary. Okay, chapter 3 akan bagi literature review in labor participation and co-residence, duration, conceptual framework, factor affecting other people and participation in the labor market, other people can intergenerational support, others people can co-residence pattern. Okay, baru dia bagi chapter summary lah. Okay, kita ada banyak semua dalam ni kan. Kalau saya sekejap saya nak tengok, kita ada almost, ni kita nak masuk 20 kan. Kita ada lebih kurang kesemuanya sekali adalah 39. Ada 39. Nanti you all tengok semua 39 ni. Minta maaf lah saya pergi laju sebab saya nak tunjuk je apa-apa yang menarik kat sini. Okey, kita tadi sampai 29 dan 30. Ini orang Malaysia, the gold dinar accepted in modern monetary system, empirical evidence in a non-context of gold dinar community in Malaysia. Saya besarkan. Okey, dia punya PhD. Outline dia cerita the introduction, the weaknesses of modern money. Kemudian dia cerita the effect of modern money, what is money, money is historical perspective. Lepas tu dia cerita money in Islamic perspective, the practice dinar dirham during Prophet Muhammad SAW, gold dinar and the role in the modern monetary system. Lepas tu dia conclusion. Okay, Nuraini Abdul Yusuf, dia buat tajuk tentang Islamic Unit Trust Investment Decision Making and Empirical Study on Muslim Investor in Malaysia. Ini pada AI punya thesis. So dia start cerita the fundamental of research. Ini dalam bidang Islamik. Kalau kita rujuk teori, dia fundamental lah, nampak? Dia refer fundamental of Islamic investment, dia refer Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ni dia punya elemen teori dia lah. Lepas tu di bawah dia refer yang lain-lain. So ada essence of Islamic investment, Sharia ruling and investment contract, prohibition element in Islamic unit trust investment, Islamic capital market, the development unit trust fund the world and the Malaysia Islamic unit trust, Sharia standard, mechanism to invest in Islamic unit trust process, the performance or measurement of unit trust, different fatwa on ASN and ASB toward a Muslim in Malaysia, Islamic unit trust as alternative conventional unit trust, summary of chapter. Okay. Alright, and ini sambung balik investment risk, risk preference, product knowledge, mediation effect, product knowledge, okay, moderation effect, product knowledge. Nampak? Dia buat spesifik sebab dia tahu dia akan mengkaji sebagai salah objektif. So dia akan tengok mediation effect, dia akan buat moderation effect. So dia ada spesifik maklumat dikongsikan di bahagian akhir dalam literature. Okay, tajuk 32 oleh Nur Tutiani binti Abdul Wahid, dia buat development of problem post multimedia module in its effectiveness to enhance student performance in the form for biology students. So dia ada chapter 2 introduction, biology curriculum in Malaysia, design development research DDR, theory related on your study, dia ada 3, theoretical framework, conceptual framework, conclusion. Straightforward macam ni aja, ringkas je. Next oleh Azizi Abdul Jaafar, penilaian pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam sekolah menengah berdasarkan model context input process product CIPP. So yang ni dia base pada cerita pendahuluan, lepas tu kurikulum, lepas tu sejarah perkembangan kurikulum pendidikan di Malaysia, pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam, kajian-kajian lepas berkaitan dengan pelaksanaan KPI. Jadi yang saya katakan tadi, di akhir ditutup dengan kajian-kajian lepas. So sekarang ni kurang sesuai gunakan teknik yang ni. Okay, 34 oleh Nur Fahana binti Ramli, development and validation of instrument to measure science teacher instructional preparedness in STEM implementation. Start dengan intro, STEM teacher instructional proofs, STEM teacher instructional issues, STEM instructional preparedness. 2.5 previous STEM instrument development, 2.6 instrument development model, 2.7 measurement model, 2.8 theoretical framework of the study, 2.9 conceptual framework of the study, summary. Okay, ini dia literature review. Okay, 35 oleh Tajul Ashikin bin Jumahat, the development and validation of the Islamic spiritual intelligence instrument for the school leader in Malaysia. So dia pecah pertama-tama dia cerita introduction, overview human intelligence, overview spiritual intelligence, disposition Islamic spiritual, epistemology, okay, foundation Islamic spiritual intelligence, issue of historic stability and spiritual intelligence, perspective of Muslim contemporary scholar, measurement of issue related psycho-spiritual contract, review of the assessment spiritual religious, personality from the Islamic perspective, conclusion.
Okay, next tajuk 36, saya sendiri, saya punya PhD. Okay, pembangunan model dan sistem pengurusan penjanaan dana ekonomi pengusahawanan, kaizen dan prestasi masjid di negeri Perak. So saya ada 2 bab, mula-mula cerita latar belakang pengurusan dulu. Ada pengurusan pentadbiran masjid di negeri Perak, penjanaan dana ekonomi masjid di negeri Perak. Cukup. Okay, next chapter bawa pergi literature review. So kita ada teori asas, saya pakai teori contingency, kemudian amalan pengurusan masjid, ada pentadbiran kewangan, dakwah, kemudahan dan pembangunan dan penyelenggaraan, penjanaan dana ekonomi, ada aktiviti kaizen dan pelaburan, orientasi keusahawanan, mengambil risiko, proaktif dan inovasi. Okey, kaizen, aktiviti kaizen, kerja pasukan dan komitmen dan motivasi, prestasi masjid ada 1, 2, 3, 4, kewangan karya operasi dan inovasi dan peningkatan pelajaran, pembangunan hipotesis kajian dan juga rumusan. Ini saya punya lah, straightforward. Okey, tajuk yang ke-37, Fazilah binti Razali, model pembentukan minat kerjaya sains, teknologi dan kejuruteraan dan matematik dalam kalangan pelajar aliran sains tingkatan 4 di Selangor, Malaysia. So dia start dengan kurikulum sains asas pengembangan STEM, kurikulum sains STEM dalam bidang pelajaran Malaysia, keperluan pelajaran pelaksanaan STEM, kejaya STEM, teori kajian, dia gunakan 3 kat sini, kerangka teoretikal, kerangka konseptual dan juga kesimpulan. Tajuk yang ke-38 oleh Elita Abrina, Sustainable Manufacturing Performance Evaluation Tool for Automotive Companies. So dia start dengan introduction, manufacturing performance. Okay, lepas tu 2.3 sustainability, 2.4 sustainable manufacturing, 2.5 review previous sustainable performance measures, overview automotive industry, 2.6, 2.7 overview Malaysia automotive industry, 2.8 automotive industry sustainability, 2.6 integrated sustainability into manufacturing performance, 2.10 initial sustainability manufacturing performance measures, 2.11 interpretive ISM tu, and 2.12 analytical hierarchy process methodology, 2.13 analytical network process ANP methodology dan summary. Okay, 39 saya sendiri, saya punya doctorate. Okay, saya start dengan automotive overview, Lean Six Sigma initiative. Okay, kemudian 2.4 balance scorecard, 2.5 strategic control system, 2.6 a review structure equation modeling, 2.7 analytic hierarchy process, kemudian summary. Okay, itu sedikit perkongsian saya lah untuk kita punya thesis outline. Saya pergi laju je kenapa? Sebab benda ni tengok pelan-pelan dan saya rasa mungkin tak cukup. Kalau tanya saya pun tak cukup. Bila saya ada orang bagi saya thesis, kalau dia bagi share, saya boleh tambah lagi saya punya koleksi outline bab 2 supaya kita dapat outline yang baik dalam pembangunan literature review. Tapi memang kita kena bangunkan kita punya outline dulu dan kita kena bincang kat supervisor. Of course supervisor akan tanya kenapa buat macam ni, kenapa buat ada ini, kenapa tak ada yang tu. Jadi you kena bagi justifikasi lah tu dengan supervisor supaya literature review you jelas kita punya outline dan lepas tu boleh kita fokus. Lepas tu barulah best bila dah ada outline bab 2 nak buat literature review baru best kan. Kalau selagi outline bab 2 tak ada, kita tak tahu yang kita buat literature review ni supervisor okey ke tidak. Okay, saya buka soalan kalau ada soalan nak tanya. Lepas tu kita closing lah. Sebab saya ingat slide dah cover cukup dah. So saya buka soalan lah kalau ada soalan nak tanya. Okay, dekat bahagian chat tak ada. Ada nak tanya soalan? Doktor, yang doktor letak apa an overview of structural equation modeling dekat doktor punya literature tu, iaitu macam mana doktor cerita ya? Okey, cerita dia macam ni. Dia a review, maksudnya saya cari bincang untuk menjawab saya punya objektif. Apa-apa saja kajian lepas yang guna SAM saya review lah. Tapi teknik ni orang lama punya teknik. Sekarang ni saya tak buat macam ni dah. Saya dah blend dalam ni. Contohlah untuk saja control system ni bila cerita tentang elemen tu, dalam tu sendiri saya cerita kajian lepas, contohnya yang gunakan SAM dah cerita dalam tu dah. So ni cuma macam saya dan Elita je kan. Saya dan juga Elita Amrina ni kita orang satu supervisor. Elita Amrina pun nampak di section yang terakhir tu kita kena review method. Supervisor minta kita buat review metodologi di bahagian akhir dalam literature review. Jadi saya pun akan buat review bahagian metodologi itu di bahagian akhir. Sebab kita orang duduk ni engineering. Saya buat engineering doctorate, dia pun buat Doctor Philosophy of Mechanical Engineering. Jadi kita orang satu supervisor. Jadi supervisor kita orang memang minta review bahagian metodologi di bahagian bawah. Review metodologi lah. Bukan cerita method. Cerita method tetap bab 3. Maksudnya dalam kajian ini, you buktikan dengan literature. So kajian lepas ada tak yang gunakan ISM untuk mana-mana objektif kita yang bersesuaian lah. Cuma kalau tanya saya, kalau saya lah, saya tak buat macam ni dah. Saya blend sekali dia. Saya blend dah sekali. Dia a review methodology.
Yang dia buat pun tahun bila ni? 2013. Zaman lama dah almost dah berapa tahun dah. So kita better sekarang ni kita blend dalam literature je. Okay, ada soalan lagi? Oh, ada kat chat. Boleh nak ikut. Cuma kalau tanya saya, of course lepas you buat, you kena bincang dengan supervisor lah. Cuma pada pandangan saya tak tahu yang slide saya yang saya buat tu, saya selesa yang tu. Maksudnya lebih terarah. Lebih terarah. Lebih terarah supaya research kita ni ada keluar, kalau perlu ada theoretical frameworknya, ada conceptual frameworknya, ada research framework. Kemudian kita dikhususkan kita punya outline dalam literature kita, ada section yang khusus untuk objektif nombor 1, ada LR yang khusus untuk objektif nombor 2. Saya rasa itu lebih tersusun. Tapi kalau nak ikut juga style lama tak ada masalah. Dan style yang kami berdua ni pun tak banyak lecturer lain yang buat. Maksudnya adakah engineering kita buat macam ni? Tak. Saya tengok tesis orang lain pun tak buat. Cuma kita punya style sebab bawah dia kan, bawah supervision yang sama, so style dia macam tu. Okay, ada soalan? Ada soalan untuk bab 2. Okey. Saya tengok tadi pun dah hampir penuh dah jadual pembentangan kita untuk esok dan juga minggu depan. Yang belum isi boleh isi. So minggu depan hari Sabtu cadangannya kita akan buat templates, akan bincang dengan template. So template pun akan diberi. So kita akan fahami nak gunakan template tu. So kita akan base pada penggunaan template literature tu lah. Dan hari Ahad tu kita akan buat pembentangan juga. Jadi yang tak bentang, ni yang best ni. Kita tak nak lah besok yang pukul 9 pagi, tengok kan ada 3 orang je. Kalau boleh ramai lah. Yang tak bentang pun at least dengar lah sekurang-kurangnya apa yang sahabat kita bentang, dan mungkin apa yang dia buat tu ada sedikit persamaan dengan kita. Dan saya pun sebenarnya akan bagi solution untuk pembentangan tu, check sama ada okey ataupun tidak, dan kita pun akan dapat. Jadi yang nak bentang pun boleh bentang macam biasa, jangan takut. Yang belum bentang, takut-takut nak bentang, boleh tengok dulu esok macam mana. Dan walaupun kita tak bentang, ini konsep kita kat cohort lah. Pembentangan tu voluntary. Maksudnya ada yang nak bentang. Okay, kita yang tak bentang kita dengar lah. Jadi semua esok kena ada lah. Macam biasalah kita buat macam ni cohort. So kita akan, you all present dan saya akan komen lah. Jadi jemput semualah yang ada dekat sini untuk tengok pembentangan itu. Kita pun tak ramai kali ni. Macam ni yang petang 23 orang je. Jadi tak best juga kalau consider je esok yang bentang bila tak ramai, tak best lah. Jadi kalau ada semua seronok lah. Ramai sikit seronok. Okay. Okay, ada soalan lain? Okay, saya faham sebenarnya. Yelah, masing-masing mood cuti. Saya tadi waktu break pun seorang-seorang telefon, tak balik ke. Saya kata saya balik. Esok lewat petang saya balik insyaAllah. Okay, alright. Kalau tak ada apa-apa, kita break dulu. Video untuk pagi dan video untuk petang akan dibagi. Nanti slide saya dah bagi kan, dua-dua slide. Saya ingat dua-dua slide saya dah bagi. Slide yang outline ni, saya lupa yang outline ni saya bagi dah ke belum? Sekejap saya check. Dah kan? Ke belum? Sekejap dah bagi. Okay, dah bagi. Alright, jadi tinggal video je lah. Nanti video saya bagi selepas ini. Okay, yang nak bercuti tu jaga diri, jaga kesihatan, drive elok-elok. Okay, minggu depan kita ada lagi. Esok kita ada lagi. Sebelum bincang minggu depan, kita esok ada lagi untuk pembentangan. Jom sama-sama dalam pembentangan esok. Semoga apa yang kita usahakan besok dipermudahkan segala urusan. Okay, untuk pembentangan besok, bebas bukan nak pembentangan macam proposal defense. Tidak, nak bentang tiga slide ke, nak bentang dalam Microsoft Word ke, nak bincangkan template. Kan kita semalam minggu lepas dah buat template, nak check kita punya alignment, research background kita tu, problem statement, objective research question tu okey, nak bentang yang tu pun okey. So tidak ada format apa-apa untuk pembentangan. Yang paling penting you boleh tunjuk kat saya boleh nampak apa yang nak dibentangkan, dan memandangkan waktu tu singkat, seorang semua diperuntukkan setengah jam. Better fokus kat tempat yang you confuse lah. Mungkin you tak jelas bahagian tu. Bahagian-bahagian yang mungkin dah jelas tu, mungkin
kita hold dululah maksud dia kan. Jangan bentangkan macam bentang bab 1 2 3. Jadi kalau you bentang bab 1 2 3, saya komen kat problem statement pun dah cukup setengah jam je nanti. Jadi fokuskan kat bahagian mana, nanti kalau kata tengok slot kosong, macam hari ni biar dululah. Siapa dah present Sabtu ni, Ahad ni, Ahad depan jangan dulu, bagilah ruang kawan lain. Minggu satu lagi tu nanti kalau nak present, kalau tengok orang lain tak nak present, kita present. Jadi boleh present, tengok minggu-minggu yang kosong lah. Tapi untuk 2 minggu pertama ni kita bagi ruang lah untuk orang-orang yang nak present. Kalau dah present kita esok, Ahad depan tu kita bagi orang lain dulu. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini, komitmen hari ini kepada semua. Okey, semoga apa yang kita komit hari ini, apa yang you all tanya tadi, meningkatkan kita punya kefahaman, kejelasan dalam kita menghasilkan bab 2 yang baik. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang. Okay, terima kasih Doktor. Sama. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Terima kasih doktor.